A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Yang hormati Al-Fadhil Ustaz Syafiq selaku pengurus Anusia Cawangan Pulau Intan, Tuan Pengurusi Masjid dan juga barisan AJK Masjid Seri Sisili dan seluruh muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pertama-tama sekali kita merafakkan kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana pada pagi ini kita diberikan kesempatan dan juga diberikan ruang dari sudut masa, kesihatan dan sebagainya oleh Allah Subhanahu wa taala, di samping berbagai-bagai lagi nikmat dan kurniaan Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Jadi kita harap mudah-mudahan segala pun juga perkara ataupun nikmat yang Allah kurniakan kepada kita, maka dapat kita pergunakan terutama dalam meneruskan apa yang telah pun menjadi suatu kewajipan ataupun tanggungjawab kita terhadap Allah Subhanahu wa taala, iaitu untuk kita melaksanakan ibadah, menunaikan apa yang diperintahkan oleh Allah dan juga meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, dengan harapan mudah-mudahan amalan-amalan yang kita laksanakan akan diterima sebagai suatu amal yang soleh di sisi Allah Subhanahu wa taala, insya-Allah. Jadi sebagaimana yang telah pun diterangkan tadi, kita akan laksanakan kursus bimbingan haji secara asasi. Maknanya insya-Allah kita cuba dedahkan beberapa persoalan yang berkaitan dengan peraturan ataupun hukum hakam ataupun benda-benda yang berkaitan dengan perkara yang asas sebagai pengetahuan kita dalam keadaan nanti insya-Allah kita akan melaksanakan ibadah haji di tanah suci. Jadi sebagaimana yang telah pun diterangkan hari itu, kebiasaannya kursus ini kita adakan sebelum ni sebanyak 17 siri, 17 siri, termasuk siri terakhir itu ada ujian lah, ada ujian kefahaman, tapi disebabkan kekangan masa yang mungkin ada pada sekarang ni, jadi kita singkatkan daripada 17 kepada 9 siri sahaja yang insya-Allah kita akan tamatkan sebelum daripada tibanya bulan Ramadan. Jadi insya-Allah mudah-mudahan kita harap kita dapat menyempurnakan kesemua siri tadi dengan seberapa baik yang mungkin untuk memberikan pemahaman dan juga pengetahuan kepada semua bakal-bakal haji dan juga bakal-bakal hajah untuk melaksanakan ibadah. Mudah-mudahan ibadah haji kita diterima sebagai haji yang mabrur, insya-Allah. Baik. Baik, jadi pada pagi ini kita akan melihat sedikit tentang persoalan muqaddimah ataupun pengenalan terhadap satu ibadah ataupun satu daripada perintah Allah Subhanahu wa taala yang disebut sebagai manasikil hajj ataupun ibadah haji. Jadi kalau kita melihat kepada persoalan yang berkaitan dengan ibadah ini, maka ibadah haji ini dikira sebagai ibadah rukun yang kelima daripada 5 rukun Islam. Selain daripada mengucap 2 kalimah syahadah, selain daripada kita sembahyang 5 waktu, selain daripada puasa bulan Ramadan, selain daripada zakat ketika mana kita diwajibkan untuk melaksanakan zakat, maka yang kelima ialah kita melaksanakan ibadah haji, yang merupakan salah satu daripada paksi ataupun rukun dalam Islam ini. Cumanya kita sedia maklumlah, dalam keadaan kita melaksanakan ibadah ini, ada yang ada dengan syarat dia dan ada yang terbuka dalam keadaan kita kena buat, seperti sembahyang. Sembahyang tu dalam keadaan apa pun kita kena lakukan, kita kena laksanakan. Tetapi ada ibadah-ibadah yang lain yang kadang-kadang hanya dikira wajib setelah mana kita menepati syarat-syarat ataupun tuntutan-tuntutan yang nanti akan kita bincangkan insya-Allah. Okey. Kemudian sedikit tentang bilakah sebenarnya ibadah ini diwajibkan. Ini kita sedia maklumlah, setiap ibadah tadi dia tak sederhana. Maknanya bayar, puasa, zakat, haji itu bukan setahun tu yang Allah suruh, tetapi ada peringkat-peringkat dia, ada dia punya masa-masa. Baik,
Jadi kalau kita melihat kepada persoalan bilakah waktu ataupun tahun berapakah haji ini disebut sebagai satu yang difardukan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, maka di sana ada 4 pandangan. Ada ulama kata tahun yang kelima hijrah, bermakna 5 tahun Nabi sampai di Madinah turun perintah haji. Ada ulama kata 6, tahun yang ke-6 Nabi hijrah turun perintah haji. Ada yang sebut 9, ada yang kata 10. Tapi daripada semua pandangan tadi, yang lebih mirip kepada kesempurnaan ialah apa yang disebut sebagai pandangan kebanyakan ulama, iaitu pada penghujung tahun yang ke-9 selepas daripada peristiwa hijrah. Bermakna dah 9 tahun dan Nabi berada di Madinah, baru turun perintah haji. Baru turun perintah untuk melaksanakan ibadah haji. Baik, itu dari segi mana kata sedikit maklumat berkaitan dengan bila. Kemudian dalil wajibnya ibadah ini berdasarkan kepada dalil Al-Quran, hadis dan juga ijma' para ulama. Jadi kalau dalam Quran tu kita boleh lihat dalam surah Ali Imran ayat yang ke-97, ya, ayat 97 yang Allah sebut a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ayat di tengah-tengah lah mulanya, ya, lain ayatnya, tapi antara dalam ayat 97 tu ada firman Allah, walillahi 'alan nasi hajjul bait man istata'a ilaihi sabila. Dan menjadi kewajipan ke atas manusia terhadap Allah untuk melaksanakan ibadah haji bagi mereka yang mampu sampai kepadanya. Jadi dalam keadaan itulah dalil ataupun, ya, ayat Quran yang menunjukkan kepada wajibnya perkara ini. Tapi di hujung ayat Allah kata apa? Man istata'a ilaihi sabila. Siapa yang mampu. Bermakna kewajipan itu ada, tapi bila jadi wajib nanti kalau kita menepati syarat-syarat dia. Kalau kita menepati kelayakan dia, kalau kita menepati perkara yang melayakkan kita, baru jadi wajib. Jadi kalau sekiranya kita tak sampai kepada syarat tadi, sama ada tak sampai semua ataupun tak sampai satu, maka ketika itu masih belum wajib. Ya, masih belum wajib. Walaupun hukumnya wajib tak? Wajib. Jangan berkata kita tak wajib tak? Haji wajib. Ya, cuma wajib dia bersyarat. Wajib dia ada syarat. Bermakna kalau lepas syarat itu, maka barulah kita jadi wajib. Kalau tak lepas, tak ada masalah. Ya, baik. Walaupun dari sudut keinginan tu semua orang teringin nak pergi haji. Bukan kata sekali, kalau boleh tiap-tiap hari pergi pun tak ada masalah. Tak pernah kita jumpa orang balik haji tanya tu haji, oh balik ya? Ya, kata dia. Nak pergi lagi tak? Tobat tak nak pergi lah, kata dia. Tak ada tak? Dalam keadaan dia nak pergi lagi. Dalam keadaan kalau boleh berulang kali. Ya, cuma bila ibadah haji ni mengambil beberapa persoalan, antaranya persoalan kesihatan, persoalan kemampuan, persoalan harta. Jadi mungkin ada sebahagian daripada kita ni yang tak dapat, ada sebahagian daripada kita ni yang tak mampu dan sebagainya. Maka itulah syarat yang Allah sebutkan tadi. Baik. Okey. Jadi, kalau kita melihat kepada apa yang disebut sebagai kata-kata ulama dalam persoalan yang berbunyi fi ayyi sanatin minal hijrah furidal hajj. Bilakah ataupun pada tahun manakah daripada tahun hijrah difardukan ibadah haji? Ini di antara kata-kata para ulama dalam menentukan waktu bila. Tahun berapa? Maka kata mereka as-sawabu, yang betulnya, annal fardal haji kana fi sanati tasi'ah, bahawasanya kefarduan haji itu bermula pada tahun yang ke-9. Walam yufridu Allah Ta'ala qabla dhalik, dan Allah tidak mewajibkan ibadah haji sebelum tahun yang ke-9. Bermakna pandangan ulama yang kata tahun ke-5 agak kurang tepat, yang kata tahun ke-6 pun agak kurang tepat, kerana mengikut kajian para ulama yang tepatnya pada tahun yang ke-9. Ya. Baik, timbul persoalan kenapa Allah tak wajibkan sebelum tahun ke-9? Maka itu jawapan dia. Lianna faradahu qabla zalika yunafil hikmah.
Dan jika sekiranya difardukan sebelum daripada waktu itu, maka tentulah akan ternafinya hikmah haji tadi. Sebab apa? Wazalika anna Quraisyan mana'at Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min al-umrah. Kerana waktu itu Quraisy menghalang Nabi daripada melakukan ibadah umrah. Kita sedia maklum dalam sirah, tahun berapa Nabi nak hijrah, tahun berapa Nabi umrah? Tahun yang ke-6. Jadi bila Nabi dalam keadaan nak pergi umrah tahun yang ke-6, bila Quraisy dapat tahu Nabi datang dengan para sahabat yang waktu tu jumlahnya lebih kurang dalam kalau tak silap dalam sirah dikatakan hampir-hampir jugalah dekat mana kata dekat ribu-ribu ataupun dah hampir 10,000 ataupun dalam 7,000 orang. Maka mereka menghalang Nabi dan para sahabat daripada masuk ke Mekah, walaupun Nabi telah pun memberitahu ataupun Nabi telah pun memaklumkan tujuan datang ni bukan nak menguasai kota Mekah, bukan nak tawan, bukan nak perang, tapi nak berumrah balik. Tapi mereka tak bagi. Jadi ketika itu andai kata kalau sekiranya Quraisy menghalang Nabi daripada melaksanakan umrah, maka kata para ulama, faminal mumkin wal mutawaqqa' an tamna'ahu minal hajj. Maka ada kemungkinan Nabi akan dihalang daripada melakukan ibadah haji. Kalau yang dah kejap tu pun tak dibagi, apa kata pula kalau sekiranya agak lama sikit? Tak, tentulah mereka tak bagi. Wa Makkah qabla al-fathi biladun kufur. Dan Mekah ketika mana sebelum pembukaan kota Mekah merupakan negara yang dikuasai oleh orang yang kafir. Baik. Kemudian walakin taharrarat minal kufri ba'da al-fath. Tetapi bila mana Nabi membebaskan Makkah daripada kekufuran pada tahun 8 Hijrah, peristiwa Fathul Makkah ataupun pembukaan kota Makkah yang terjadi pada bulan Ramadan tahun yang ke-8. Kita sedia maklum bila Nabi masuk ke Makkah, menguasai kota Makkah, maka Nabi menghapuskan semua berhala-berhala yang ada di kota Makkah ketika itu. Dalam sirah disebutkan di depan ataupun di sekitar Kaabah tu aja ada 360 buah berhala. Yang besar, yang kecil, sedang, macam-macam lah. Jadi bila Nabi masuk ke Mekah ketika itu, semua berhala tadi dihapuskan. Maka ketika itu fasara ijabul hajj 'ala an-nas muwafiqan lil hikmah. Maka ketika itulah kalau turun haji itu pada tahun 9, maka barulah perintah tadi menepati hikmah ataupun sebab kenapa haji itu disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini yang disebut sebagai persoalan dari sudut bila masa haji itu difardukan. Sedikit sekadar pengetahuan lah. Jadi kita tahu dah haji ni difardukan waktu 9. Waktunya dekat-dekat Nabi nak wafat lah. Kerana Nabi berada di Madinah lebih kurang 10 tahun. 10 tahun. Jadi bermakna yang ini tahun yang ke-9. Tahun yang ke-9 Nabi berada di Madinah, barulah perintah haji diturunkan. Okey. Kemudian timbul pula persoalan, berapa kali Nabi pergi haji? Baik. Jadi ini apa yang disebut oleh para ulama. Faqad thabata anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam hajja hujjatan wahidah wa hiya hujjatul wada'. Dan sabit daripada apa yang diceritakan dalam hadis bahawasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam hanya melaksanakan satu kali haji sahaja yang dinamakan sebagai hujjatul wada', ataupun nama lainnya hujjatul Islam, atau nama lainnya hujjatul balagh wat tamam. Ada 3 nama. Biasa kita kata hujjatul wada'. Tapi kalau sekiranya tak ada pun kita boleh namakan juga hujjatul Islam, serupa, ataupun hujjat al-balagh wat tamam. Jadi ada 3 panggilan, 3 gelaran tentang tahun Nabi pergi haji. Yang mana Nabi pergi haji tahun yang ke-10. Turun perintah tahun 9. Nabi pergi haji tahun depan. Nanti timbul persoalan pasal apa? Kenapa Nabi tangguhkan? Bukankah haji ni wajib pergi further? Bukankah haji ni mesti? Contoh kata naik nama terbang haji, terus pergi.
Boleh tak? Boleh tak kita apa ni nak tangguh? Boleh tak kita nak postpone? Boleh tak kita nak lewatkan? Nanti kita akan bincang dalam persoalan yang berkaitan dengan hukum, dan kita akan lihat sebab kenapa Nabi menangguhkan pemergian baginda melaksanakan ibadah haji, walaupun haji turun tahun 9, maka Nabi melaksanakan ibadah haji pada tahun yang ke-10, tahun yang ke-10. Okey, baik. Jadi itu kata para ulama, ba'dama furidal hajj, selepas mana diwajibkan ibadah haji, kama fi sahihain, sebagaimana yang terdapat dalam hadis Imam Bukhari dan juga Muslim, wa Tirmizi, dan hadis Imam Tirmizi. Jadi berdasarkan hadis yang sahih diceritakan Nabi hanya pergi haji sekali. Baik. Mana dia punya hadis dia? Walafz Tirmizi, dan lafaz dalam hadis Tirmizi mengatakan, yang mana Tirmizi meriwayatkan daripada Qatadah mengatakan. Qatadah ni siapa dia? Qatadah ni lebih kurang kita sebut sebagai anak murid kepada Anas bin Malik, seorang sahabat. Qatadah ni dia sentiasa ikut Anas bin Malik lah, mana pergi pun dia ikut dia nuntut ilmu dan sebagainya. Maka dia pernah tanya kepada sahabat, qultu li Anas ibn Malik, maka aku pernah tanya kepada Anas ibn Malik, kam hajjan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Qatadah ni, dia tanya pada Anas bin Malik, dia kata berapa kali Nabi pergi haji? Maka berkatalah Anas bin Malik, hujjatan wahidah, sekali aja. Kenapa? Kerana Anas ni sahabat, dia tahulah dia pernah sama Nabi, dia pernah bersama dengan Rasulullah sepanjang hayat baginda, maka dia tengok Nabi hanya pergi haji sekali, maka pun dia kata hujjah wahidah, sekali haji. Tapi wa'tamara arba'ata umar, tapi Nabi melaksanakan ibadah umrah sebanyak 4 kali. Sepanjang hidup Nabi ni, Nabi pergi haji sekali, umrah 4 kali. Umrah 4 kali, haji sekali. Baik, mana dia? Pertama, umrah fi Zulqa'dah, umrah yang dilakukan pada bulan Zulqa'dah, itu awal umrah yang Nabi buat, umrah Zulqa'dah. Yang kedua, umrah Hudaybiyah, ini tahun yang ke-6. Tahun yang ke-6 umrah, ketika mana berlakunya perjanjian Hudaybiyah, diceritakan dalam keadaan mana kita tak boleh buat umrah balik, dan tahun depan baru datang balik. Baik, itu yang kedua. Yang ketiga, wa umrah ma'a hajjihi, dan ketiga umrah bersama haji Nabi. Haji mana? Itulah haji wada. Ulama cerita pada tahun yang ke-10 tu Nabi buat umrah dengan menggabungkan umrah dan haji. Maksudnya buat cara haji qiran. Haji qiran. Nabi pergi haji waktu 10. Waktu 10 maknanya hijrah tu, Nabi gabungkan haji dalam keadaan Nabi buat haji dengan umrah yang disebut sebagai haji qiran. Nanti kita akan bincanglah jenis-jenis haji ataupun persoalan yang berkaitan dengan bentuk haji yang kita nak buat ni. Sama ada kita nak buat haji ifrad ke, haji tamattu' ke, haji qiran. Baik, itu kita akan bincang bila sampai bab dia lah. Cuma nak sebut kata yang nombor 3 ni umrah yang Nabi sekalikan dengan haji, dan yang keempat umrah di Ja'ranah. Waktu mana? Waktu Nabi balik daripada peperangan Hunain, setelah mana mengagih-agihkan harta ghanimah. Bila Nabi perang Hunain, kemudian harta ghanimah tu dikumpulkan, dibagi-bagi pada sahabat. Dalam perjalanan balik daripada Hunain ke Madinah, Nabi singgah di Ja'ranah melaksanakan ibadah umrah. Di Ja'ranah tu mana kata Nabi bermiqat dan melaksanakan ibadah umrah. Maka itulah yang disebut sebagai persoalan yang Nabi buat. Ini sekadar pengetahuan kita lah. Pada hari ini kita nak bincang pada mukadimah dulu aja, beberapa perkara yang mudah-mudahan memberikan sedikit maklumat dan pengetahuan kepada kita, yang mungkin ada yang mungkin kita dah dengar,
Ada yang mungkin kita tak pernah dengar, tapi tak apalah, mudah-mudahan kebaikan tadi akan sampai dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Baik. Jadi qala Ibn Qayyim, maka berkata Ibn Qayyim dalam kitab yang disebut sebagai Zadul Ma'ad. Kata dia apa? La ilaha annahu sallallahu alaihi wasallam lam yahujj ba'da hijratihi illa hujjatan wahidah wa hiya hujjatul wada' sanah asyar. Baik. Maka kata Ibn Qayyim, tidak ada perselisihan di kalangan para ulama yang mengatakan bahawasanya Nabi tidak melakukan ibadah haji selepas hijrah melainkan sekali. Itu wajib. Yang dikenali sebagai hujjatul wada' pada tahun yang ke-10. Itu dia. Jadi bermakna perintah tadi turun waktu tahun 9. Ya, tahun 9, tapi Nabi pergi haji tahun 10. Nanti kita akan kongsi pasal apa. Sebab kadang-kadang ada orang tanya juga, bukan ke haji ni, macam kita kata tadi lah, perlu disegerakan. Turun perintah waktu tu tahun 9, tapi Nabi tak pergi lagi. Nabi pergi tahun 10. Mesti ada sebab. Bukan kerana Nabi tu suka-suka je pergi, ataupun saja seronok nak tangguh, ataupun Nabi kata tak apa kot, Madinah namakan dekat je. Bukan. Tak, ada sebab. Nanti kita akan kongsikan insya-Allah. Ya, tapi apapun, ini sekadar mukadimah untuk kita memahami persoalan-persoalan yang berkaitan dengan persoalan haji. Baik. Kemudian kita melihat kepada persoalan yang berkaitan dengan hikmah ataupun kebaikan, ataupun sesuatu yang boleh kita manfaatkan ketika mana kita melakukan sesuatu ibadah. Kerana sifat ibadah itu begitulah. Kerana benda yang halal dan benda yang haram itu ditentukan oleh Allah berdasarkan kepada kesan ataupun natijah dia. Kalau benda yang haram itu Allah haramkan pasal apa? Pasal ada keburukan, arak, judi, dan sebagainya lah. Makanya tak boleh. Pasal apa tak boleh? Kerana ada keburukan. Dan kalau Allah menetapkan satu suruhan ataupun suatu makna kata arahan, maka tentu ada kebaikan. Sembahyang, puasa, zakat dan sebagainya. Maka di antara juga hikmah yang disebut oleh para ulama, antara hikmah pensyariatan ibadah menurut pandangan ulama ialah apa yang disebut sebagai Ihya'ul Ka'bah, iaitu menghidupkan Kaabah dengan ibadah pada setiap tahun. Macam istilah juga kita biasa buat, kata Ihya' Ramadan. Tak, menghidupkan bulan Ramadan dengan ibadah. Maka sama jugalah. Maka bila mana kata Ramadan tadi dihidupkan, Ramadan tadi dimakmurkan, maka Kaabah itu juga dia makmurkan ataupun dihidupkan dengan cara kita melaksanakan ibadah pada setiap tahun. Bermakna setiap tahun ada ibadah haji, setiap tahun ada orang yang melakukan ibadah haji, antaranya untuk itulah memakmurkan Kaabah ataupun Baitillahil Haram. Dan sejarah Kaabah itu pun banyaklah, panjang ya, cuma kita tak bincang pasal siri kita agak terhad ya. Cuma bolehlah kita baca tulisan-tulisan ataupun buku-buku yang menceritakan tentang sejarah Kaabah, siapa yang mula buat Kaabah. Kerana Kaabah yang kita lihat pada hari ini bukanlah Kaabah asal. Itu Kaabah yang telah pun dibina balik. Sedangkan Kaabah asal itu bukan macam itu. Dan itu juga bukan Kaabah yang dibangunkan semula oleh Nabi Allah Ibrahim dan anaknya Nabi Allah Ismail. Tapi Kaabah itu merupakan Kaabah yang telah pun dibina pada zaman Quraisy hari itu. Zaman ketika mana Kaabah tadi berlaku kerosakan dan juga sedikit maknanya penambahbaikan. Ketika mana berlaku banjir dan sebagainya, Kaabah mengalami kerosakan. Jadi waktu itu Kaabah tadi diruntuhkan dan dibangunkan balik, kemudian runtuh pula, bangun balik, sampai yang ada pada hari ini. Tak apalah, yang tu sedikit mana kata kisah ataupun cerita tu boleh kita cari sumber-sumber yang untuk kita baca, sekadar untuk kita melihat kepada kisah ataupun cerita perkara-perkara yang kita akan jumpa nanti, terutama di Makkah dan juga di Madinah. Baik, itu pertama ya.
Kemudian di samping keutamaan ini, maka di samping itu juga terdapat hikmah-hikmah atau kebaikan-kebaikan yang lain terbahagi kepada di samping kebaikan umum. Tadi kita katakan ini kebaikan umum lah. Umumnya kita disuruh untuk menghidupkan, kita disuruh untuk memakmurkan, untuk kita membesarkan, untuk kita mengimarahkan Kaabah dengan melakukan ibadah haji dan juga dengan melakukan ibadah umrah. Itu soal hikmah secara umum. Tetapi di sebalik itu ada hikmah-hikmah ataupun kebaikan-kebaikan yang lain yang terbahagi kepada, pertama, pada individu tu, siapa yang pergi haji, siapa yang pergi umrah. Antaranya, pertama, menjadi kafarah dosa kecil. Jadi kita sedia maklum dah, kita ni manusia yang tidak lari daripada melakukan kesilapan dan kesalahan. Hebat mana pun kita, besar mana pun kita, glamour mana pun kita ni manusia. Bila sebut manusia, memang tak boleh lari daripada dosa. Jadi di antara apa yang diajar oleh agama kita tentang persoalan yang berkaitan dengan dosa ni, maka dosa ni perlu kita mana kata bersihkan, kerana dia ada kesan dalam ketaatan kita, ada kesan kepada sifat kehambaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah menyediakan kepada kita beberapa kaedah dan beberapa cara untuk kita menyucikan diri daripada dosa, terutama dosa mana? Dosa-dosa yang kecil. Sebab apa? Kerana inilah yang katanya banyak pada kita. Kebiasaannya dosa besar kita tak buat. Kalau kita umpamakanlah, kalau kata kita naik kereta, kita nampak tiang TMB depan, kita langgar tak? Tak. Pasal apa? Kita nampak. Kalau sekiranya kita langgar pun orang marah, buta kata dia. Tiang punya besar rumah langgar. Ya? Tapi kalau kita naik kereta, tiba-tiba kena paku ataupun kena skru ke, kita tak perasan. Kadang-kadang orang tak marah pasal apa? Orang tahu kita tak nampak. Orang tahu kita tak perasan, pasal kecil sangat. Maka itulah ibadah dosa tadi. Benda kecil ni kadang-kadang kita tak rasa, kadang-kadang kita tak perasan. Jadi kita buat sepanjang masa, kita buat sepanjang waktu. Bukan pasal maknanya benda tu sengaja, tapi kadang-kadang kita tak perasan. Tak perasan, mungkin kita tak nampak, tak perasan, mungkin kita tak rasa dan sebagainya. Maka di antara cara nak sucikan balik, di samping kita beristighfar, di samping kita bertaubat, maka Allah suruh kita ikuti dosa-dosa tadi dengan melakukan kebaikan-kebaikan. Dan di antara kebaikan yang boleh menjadi kafarah dosa kita dan juga menyucikan hati dan diri daripada kekotoran maksiat ialah ibadah haji dan juga umrah. Itu di antara hikmah dia. Di antara sebab kita boleh mendapat kebaikan. Dan pada pandangan sebahagian daripada ulama juga, haji boleh menjadi kafarah atau sebab terhapusnya dosa-dosa besar. Ini pandangan sebahagian daripada ulama mazhab Hanafi. Tapi dalam pandangan mazhab Syafi'i, dosa besar ni dia tak boleh terhapus dengan ibadah. Dia kena bertaubat. Kita mencuri, kita ambil hak orang, kita buat itu, buat ini, yang tu kena taubat lah. Tapi kalau dosa kecil tadi boleh baca Quran, sedekah, pergi haji, pergi umrah, selesai. Maka itu yang disebut sebagai pandangan sebagian ulama. Tapi dalam pandangan ulama-ulama Hanafi, sebahagian mengatakan dosa besar pun boleh terhapus dengan sebab kita melaksanakan ibadah haji. Okey, itu yang pertama. Yang kedua, sebab yang membawa kepada penyucian serta pembersihan jiwa dan mengembalikan semula kepada sifat asal manusia, iaitu sifat suci bersih serta ikhlas yang akan menjadikan seorang itu menjadi semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Maknanya mudah-mudahan kalau kata haji itu Allah terima, haji itu kita laksanakan dengan cara yang sebaiknya, maka kita akan balik kepada fitrah asal kejadian. Apa dia? Fitrah asal kejadian kita ni ialah manusia ni Allah jadikan dia ada satu benda, dia ada satu perkara, yang mana perkara tadi, benda tadi ialah dia boleh taat perintah Tuhan. Itu semua yang
Allah beri. Tu pasal Nabi dah sebut, dia Nabi kata apa? Dilahirkan manusia itu atas fitrah. Maknanya kemudian yang mencorakkan fitrah tadi orang tu lah, mak ayah dia lah, sama ada nak jadikan dia Yahudi ke, Nasrani ke, atau Majusi ke. Kenapa kata tak Islam? Pasal memang Islam. Islam tu maksudnya dalam keadaan dia ada kelayakan untuk taat, dia ada kelayakan ataupun kemampuan untuk taat perintah Tuhan. Tapi bila manusia ni dia duduk di atas muka bumi, bermacam-macam benda yang dia buat, kadang-kadang fitrah tadi makin hari makin kotor. Fitrah tadi makin lama makin jadi tak elok, makin lama makin jadi tak bersih. Lalu untuk mudah-mudahan kita dapat membersihkan balik jiwa dan juga hati kita, dan dengan hati dan jiwa yang bersih tadi kita dapat mengikhlaskan segala amalan dan juga dapat menjadikan diri kita untuk taat kepada Allah. Maka itulah di antara kebaikan yang boleh kita cari waktu nanti kita melaksanakan ibadah haji. Jadi kenalah, masa kalau boleh nanti sebelum kita pergi ni kena letakkan niat dulu. Jangan kita pergi haji sekadar maknanya naik nama di tabung haji. Betul lah, kalau tak naik tak boleh pergi. Tapi maksudnya pergi tu untuk tujuan apa? Kalau boleh minta pada Allah Subhanahu Wa Taala yang ini. Doalah banyak-banyak, berdoalah sebanyak yang mungkin agar mudah-mudahan haji ni menjadi penyebab untuk kita dapat bersihkan balik jiwa kita. Mudah-mudahan kita balik ni kita jadi hamba yang lebih taat pada Allah, kita jadi hamba yang lebih ikhlas melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Yang tu yang disebut sebagai haji yang mabrur. Maksudnya haji tadi memberikan keinsafan kepada tuan yang buat haji tu untuk dia melihat kepada diri dia. Yang tu katakan mabrur tu. Mabrur tu maknanya memberikan kebaikan. Haji yang memberikan kebaikan kepada orang yang melakukan ibadah haji. Dalam keadaan dia balik tu dia insaf. Hari tu mana kata banyak melihat, mana kata melihat balik kesilapan diri dia, melihat balik kekurangan diri dia. Maka bila balik dia balik daripada haji, maka dia ada timbul keazaman nak betul balik. Kalau dulu malas nak bagi rajin, kalau dulu mana kata begitu nak bagi begini, maka itulah yang disebut sebagai haji yang mabrur. Kenapa kita berada di tempat yang cukup bersih, tanah suci, dan kita hanya melakukan benda yang bersih, maknanya buat ibadah. Tak ada orang pun buat haji buat maksiat, tak ada. Tak, kalau siapa pergi haji buat maksiat, silap besar. Dalam keadaan maknanya haji itu tujuan dia, bermakna kita latih diri kita, kita mana kata tumpukan diri kita untuk melakukan ibadah. Jadi mudah-mudahan itu dapat mengembalikan jiwa dan juga hati kita untuk menjadi hamba kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi sebelum pergi ni banyak-banyakkanlah berdoa kepada Allah supaya mudah-mudahan Allah berikan kesempatan ini untuk kita mendapat segala apa juga kebaikan yang ada dalam ibadah itu. Jangan sekadar kita kata nak pergi saja, jangan sekadar mana kata niat kita melepaskan tanggungjawab. Itu betul lah, bukan kita tak nafikan, tapi yang lebih penting ialah di samping kita melepaskan tuntutan rukun Islam tadi, maka yang ni kalau boleh kita cuba cari, kita cuba dapatkan, kita cuba letakkan, kita cuba usahakan agar mudah-mudahan kembalinya kita ke tanah air Allah beri satu kurniaan yang disebut sebagai haji yang mabrur. Ni bukan semua orang lagi, mungkin 2-3 juta orang pergi haji, tapi yang dapat tu Allah malam tak tahu berapa. Tapi apapun peluang tu Allah buka untuk semua. Peluang tu Allah buka untuk siapa yang nak, sila. Siapa yang tak nak, terpulang. Baik, itu yang disebut sebagai kebaikan yang kedua. Baik, kemudian kebaikan yang seterusnya, sebab yang membawa kepada pengukuhan iman serta menjanjikan seseorang itu sentiasa memperbaharui janjinya dengan Allah dengan cara sentiasa taat dan patuh serta bertaubat kepada Allah dengan sebenar-benar taubah.
Jadi juga itu juga tempat tadi, dengan kita melaksanakan ibadah, dengan kita melakukan kebaikan, maka mudah-mudahan kita memperbaharui janji kita dengan Tuhan. Dalam Al-Quran Allah sebut kita ni pernah janji dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Walaupun mungkin kita tak perasan, walaupun mungkin kita tak tahu, tapi kita pernah janji. Apa janji kita? Bila Allah tanya, alastu bi rabbikum, maka kita kata qalu bala syahidna. Jadi Allah kata, apakah kamu, mana kata manusia, alastu bi rabbikum, mengakui aku ni sebagai Tuhan kamu, dalam keadaan besok bila mana kata berada di dunia kita dah mengaku akan taat kepada perintah Tuhan, akan taat kepada perintah Allah, maka kita kata baqalu bala syahidna, bahkan wahai Tuhan kami menyaksikan ataupun kami berjanji. Tapi kadang-kadang itulah bila kita sampai ke tempat baru ni, kadang-kadang kita lupa kita punya matlamat dan niat. Kita lupa matlamat dan niat kita kadang-kadang pasal kita seronok berada di tempat baru, kita seronok berada di tempat yang lain, jadi kita lupa tujuan kita datang, lupa tujuan kita sampai. Maka itu yang kadang-kadang ada manusia yang lupa, ada manusia yang lalai dan sebagainya. Jadi mudah-mudahan bila kita melaksanakan ibadah haji ni, maka kita teringat balik bahawasanya inilah kerja kita. Tujuan kita dijadikan, tujuan kita dihidupkan, tujuan kita diizinkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk hidup, bukan untuk melakukan apa yang kita hendak, tetapi untuk kita mentaati Allah Subhanahu Wa Taala. Quran juga menceritakan perkara yang sama. Kalau kita boleh buka Quran, kita tengok dalam surah Az-Zariyat. Daripada 114 surah tu, ada satu surah yang dinamakan sebagai surah Az-Zariyat. Tengok pada ayat yang ke-56. Ayat 56, situ Allah sebut dengan jelas kenapa kita dijadikan. Takut kita terlupa, takut kita tak ingat, takut kita tak perasan. Situ Allah sebut dalam surah Az-Zariyat ayat 56. Maka mudah-mudahan, maka inilah peluang dan kesempatan yang ada untuk kita balik menjadikan diri kita ni orang yang sentiasa memperbaharui janji-janjinya dengan Allah. Kenapa kadang-kadang kita ni boleh balik untuk melaksanakan kebaikan? Antaranya banyak faktor, antaranya banyak sebab, antaranya sebab apa? Sebab suasana dan juga persekitaran. Kerana bila kita ke Mekah tu, suasana yang ada adalah suasana ibadah, suasana mentaati Allah, suasana nak buat baik, suasana itu, suasana ini. Maka mudah-mudahan itu menjadikan diri kita sentiasa berusaha, sentiasa melaksanakan ketaatan, sentiasa patuh kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana kadang-kadang suasana ataupun memainkan peranan. Sebab itu dalam sebuah hadis Nabi pernah menyatakan, Nabi kata al-mar'u ala dini khalilihi, fanzur ila man yukhaliluhu aw kama qala. Kalau hadis ni boleh kita jadikan sebagai sandaran. Masa dia tadi apa dia? Al-mar'u ala dini khalili. Seseorang manusia tu dia berada pada agama kawan dia. Dia berada pada agama kawan dia. Jadi bermakna kadang-kadang manusia ni jadi baik ke jadi tak elok, dia ikut dengan siapa dia berkawan. Kalau sekiranya dia kawan dengan orang yang soleh, maka solehlah dia. Kalau dia kawan dengan orang yang tak apa nak elok, tak apa nak eloklah dia. Tak? Maka itu yang Nabi kata. Lalu Nabi pesan apa dia? Fanzur ila man yukhaliluhu. Jadi kalau begitu, cuba perhati dengan siapakah orang tu berkawan. Jadi kononnya persekitaran tu juga memainkan peranan. Jadi bila kita berada di Mekah dengan suasana yang ada itu, maka mudah-mudahan dia menjadi sebab mengukuhkan iman. Kerana iman ni pun macam perut kita jugalah. Dia perlukan kepada makanan, dia perlukan kepada sesuatu. Maka iman tadi, makanan dia apa? Amal ibadah. Pasal itu bila orang tadi kurang buat ibadah, iman dia makin lama makin lemah. Macam kita lah, bila tak makan makin lama makin lemah. Tak percaya, tunggu bulan puasa.
Tak. Kira nak tidur sesaja. Pasal apa tak makan? Pasal apa? Biasa tak puasa, pagi makan, tengah hari karang makan, petang makan, malam makan, mimpi pun makan juga. Sampai ada rancangan jalan-jalan cari makan. Dah itu kira makan sesaja. Maka itu jugalah iman kita tadi. Jadi kalau iman tadi dalam keadaan kata kita tak isi, kita tak bagi dia makan, kita tak jaga dia, kita tak pelihara dia, maka makin lama makin lemah, makin lama makin lemah. Jadi bila iman tu makin lemah, yang kuasai diri kita siapa dia? Hawa nafsu. Sebabnya kita hidup ni ada dua benda, iman dengan nafsu. Iman ni mana kata yang belakang dia para malaikat, nafsu ni belakang dia syaitan. Maka siapa kuat, itulah yang akan menguasai manusia. Maka mudah-mudahan bila kita berada di Makkah, maka itulah di antara perkara yang kita kena ingat. Maknanya kebaikan ni bukan maknanya pergi bisa dapat, tak. Maknanya kebaikan ni kita pergi, kita cari. Itu tadilah ya, bila mana kata ini di antara kebaikan, bermakna kalau kebaikan tadi maksudnya boleh mengukuhkan iman kita, boleh menjadikan kita sentiasa memperbaharui janji, bermakna benda ni kita kena cari. Benda ni kita kena usahakan, perkara ni kita kena ikhtiarkan, dan bila Allah beri kita peluang, maka carilah dengan sebaik mungkin. Jangan biarkan benda ni hilang begitu aja. Rugi kalau kesempatan yang ada tu Allah bagi tapi kita tak dapat nak cari kebaikan untuk diri kita, maka rugi sangatlah. Pasal kita nak pergi haji ni bukan macam kita pergi ke Ipoh setiap hari boleh pergi gitu aja. Tak pergi pun setiap hari pun letih. Sejam setengah je. Pergi balik 3 jam tu pun penat dah. Tapi kalau nak ke Mekah lagi lah, dalam keadaan belanjanya, dalam keadaan macam-macam lah. Jadi bermakna ini peluang yang ada. Ini peluang dan kesempatan yang ada, maka pergunakan dengan sebaik mungkin. Baik, itu yang seterusnya. Kemudian yang keempat, juga sebab yang membawa kepada mengingatkan kita kepada tempat diturunkan perintah iman serta perjuangan dan pengorbanan Nabi Muhammad SAW dalam menyampaikan risalah dakwah kepada manusia. Itulah tempat dia. Asalnya dakwah yang Nabi sampaikan kepada manusia. Asalnya, maknanya tempat yang Nabi diperintahkan oleh Allah untuk menyeru manusia beriman kepada Allah. Mudah-mudahan kita berada di Mekah, kita melihat tanda-tanda dan juga kesan daripada perjuangan dan pengorbanan Nabi dan para sahabat. Bagaimana di awal-awal dakwah, kita sedia maklum dah, sirah menceritakan Nabi berdakwah, berlaku penolakan, berlaku penentangan, sahabat-sahabat ada yang diseksa, ada yang dibunuh, ada yang dizalimi. Nabi pun dipulaukan selama 3 tahun. Dalam keadaan begitu banyak, Rasulullah menempuh cabaran dan juga maknanya mehnah perjuangan. Jadi mudah-mudahan bila kita duduk fikir balik, sekurang-kurangnya ada dalam diri kita tu rasa sayang, rasa terima kasih pada Nabi. Kalau tak kerana Nabi, maka adatnya hari ni belum tentu kita jadi orang Islam. Mungkin ada tanya tak, tak kelok kalau kita berada zaman Nabi hari tu. Kadang-kadang ada orang tanya gitu. Tak, dia kata tidak kelok kalau sekiranya kita berada pada zaman Nabi. Betul lah. Tapi ya, kita kena tengok balik. Bila kita berada pada zaman Nabi itu, kita ada dua kemungkinan. Sama ada kita ngikut Nabi, ataupun kita jadi orang kanan Abu Jahal, ataupun Abu Lahab. Pasal apa? Cabaran ketika itu sungguh kuat. Hari ini kita terima dalam keadaan Alhamdulillah, kita lahir daripada mak Islam, kita jadi Islam. Kita setakat ni boleh beribadah, tak ada orang nak ganggu, tak ada orang nak kacau. Tapi kalau kita duduk pada satu zaman, pada satu keadaan yang mana ketika tu apa kita nak buat tak boleh, kemudian bukan saja tak boleh, harta benda kita dirampas, diri kita diinayai, maruah kita dicemarkan dan sebagainya, maka itu satu perkara yang bukan calang-calang orang boleh hadap.
Tak? Jadi dalam keadaan hari ini kita mencapai sesuatu yang merupakan nikmat yang paling besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Walaupun nikmat tu banyak, ya Allah sebut wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Dan kalau kamu nak kira nikmat Allah yang Allah beri pada kamu ni cukup banyak, tapi di antara yang paling elok ataupun di antara yang paling bernilai ialah nikmat iman itu sendiri. Kerana tanpa iman, apa yang kita ada ini tidak akan membawa apa-apa guna. Harta banyak kalau tak disertakan dengan iman, harta tadi mendatangkan kemusnahan pada diri kita. Kesihatan yang begitu baik, kalau tak diletakkan iman, maka dia jadi benda yang merugikan kita. Apa saja yang kita ada, apa pun yang kita miliki, kalau tak diselitkan iman itu, maka dia tidak membawa kepada kebaikan. Jadi mudah-mudahan bila kita duduk renung-renung balik, inilah bumi, inilah mana tempat perjuangan Nabi sampai Nabi terpaksa berhijrah daripada Mekah ke Madinah kerana tekanan, kerana desakan, kerana kezaliman, untuk semata-mata membawa risalah Allah Subhanahu wa taala. Maka mudah-mudahan kita akan lebih menghargai apa yang kita ada pada hari ini. Kerana pada hari ini kadang-kadang orang dah tak rasa Islam tu benda yang baik. Dia rasa yang baik tu kalau dapat reta banyak, okey. Kalau reta dia hilang, dia susah hati. Tapi kalau Islam dia hilang, dia tak rasa apa-apa pun. Itu yang menjadi masalah dia. Makanya kalau boleh, itulah yang akan kita jadikan. Kerana apa? Ini di antara kebaikan-kebaikan yang kita nak sebut tadi, nak dapatkan balik persoalan haji yang mabrur. Kerana usaha, kerana kena ikhtiar. Bukan maksudnya bila kita pergi tu confirm dapat, tak. Kalau gitu senang. Tak. Tapi tak, dia kita kena usahakan, kita kena ikhtiarkan. Jadi nanti bila kita sampai tu renung-renunglah balik. Tak. Ataupun sebelum pergi, kalau boleh kita perhatilah kitab sirah untuk kita mengetahui perjalanan hidup Nabi daripada Mekah ke Madinah. Kerana kita akan ziarahi dua-dua tempat ni, Mekah dan Madinah. Ziarah tu untuk apa? Mengambil i'tibar, mengambil pengajaran, melihat kepada beberapa perkara yang boleh mengingatkan kita kepada sesuatu kebaikan. Jadi itu di antara kebaikan yang mana kata para ulama kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melaksanakan ibadah haji. Jadi mudah-mudahan untuk kita menginsafi balik, tengok balik, kenang balik begitu besarnya perjuangan Nabi. Waktu tu kita kata tadi, waktu tu zaman Nabi tu di Mekah, yang tempat kita tahu hari ni, di keliling Kaabah tu penuh dengan berhala. Ada yang kecil, ada yang besar. Bagaimana Nabi kemudiannya datang menawan kota Mekah, lalu menghapuskan kesyirikan daripada tempat itu. Maka mudah-mudahan itulah yang menjadikan kita hari ini dapat mana kita mengunjungi Baitullah, dapat melaksanakan ibadah dengan cara yang selesa, dengan cara yang dituntut oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ini di antara persoalan yang merupakan kebaikan ataupun perkara yang boleh kita cari dalam ibadah haji. Baik, yang kelima, sebab yang membawa kepada mendidik dan menanam sifat-sifat sabar dan kesungguhan serta tabah, terutama dalam menempuh sedikit ujian dari sudut kepayahan dalam beribadah semata-mata dengan niat mencari rahmat dan keredaan Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini juga di antara kebaikan yang boleh kita cari nanti, supaya boleh kita tanam sifat sabar kita. Sabar ni bukan dalam keadaan kita apa dia kita kata, bukan dalam keadaan sabar yang dalam keadaan biasa kita tahu tu. Kerana biasa ni kita bersabar ni ketika mana kita menempuh sesuatu kesukaran. Tapi kalau kita melihat kepada apa yang disebut oleh para ulama, sabar ni ada 3 tempat. Pertama, sabar dalam keadaan menghadapi musibah ujian, sabar dalam melakukan ketaatan, dan sabar dalam mendapat nikmat. Dapat nikmat pun kena sabar, walaupun mungkin orang tak pernah suruh kita sabar. Kita tak pernah jumpa pula, kita balik hari ni naik kereta baru, pakai dalam rumah, datang jiran, dia kata Assalamualaikum, sabar je katanya. Kita kata pening apa dia ni?
Tak. Pasal apa? Pasal kita tak pernah mana kata tahu bahawasanya dalam nikmat juga kena sabar. Begitu juga dalam ibadah. Ya, dalam ibadah juga kena sabar. Kenapa? Biasalah bila kita nak beribadah ni kita akan diganggu. Kita akan dihalang. Satunya halangan yang berkaitan dengan dalaman. Nafsu kita memang tak suka. Ya, nafsu kita memang tak suka. Pasal apa? Dalam Quran Allah kata apa? Innan nafsa la'ammaratun bisu. Sesungguhnya nafsu ini lebih cenderung mengajak kita melakukan kejahatan, sedangkan ibadah ni benda baik. Jadi nafsu ni kadang-kadang rasa malas, rasa tak selesa, rasa berat, rasa itu, rasa ini, ada 1001 macam rasa. Tak. Kemudian yang di luar pula, siapa dia? Syaitan tu. Yang cuba menghalang, yang cuba mengganggu. Jadi ketika itu kita kena sabar. Dan juga kena ada sifat tabah, sabar dan menempuh. Kenapa? Kerana kita akan duduk di satu tempat yang ketika itu bukan kita seorang aja yang ada. Dalam keadaan nak pergi masjid, semua orang nak pergi masjid. Nak tawaf nanti bukan kita seorang. Kalau seorang senang dah. Tak? Ini kadang-kadang 2 juta pergi sekali. Jadi bila pula kita berhadapan dengan mana kata saudara-saudara kita yang datang daripada negara-negara yang lain, sifat mereka bukan macam kita. Mungkin kita, kalau kita orang Melayu ni dalam keadaan lemah lembut, lalu pun tunduk-tunduk tak. Kalau sana mari orang lain dia mari seolah gitu je. Datang dalam keadaan dia tolak, dalam keadaan dia macam-macam cerita lah. Jadi kita nak kena sabar. Nak kena banyak bersabar. Dalam keadaan niat kita datang ni nak beribadah, anggaplah tu sebagai sedikit ujian. Terutama dalam menempuh sedikit kepayahan. Mungkin kadang-kadang hotel kita duduk jauh daripada masjid. Tak, pasal kalau kata semua orang nak dekat, semua nak dekat. Tak, kalau boleh dan nak dekat tu apa? Buka pintu kita, pintu hotel, jumpa pintu Haram. Tak, dekat aja. Itu kalau boleh. Tak, tapi tak boleh, kadang-kadang jauh sangat. Kadang-kadang nak pergi pun payah. Kadang-kadang macam-macam cerita dengan cuaca yang panas dan sebagainya. Tapi itulah kebaikan tadi. Kita nak cara supaya mendidik kesabaran. Ya, ingatlah niat kita datang ni nak dapat kebaikan, dan kebaikan Allah beri kepada siapa yang lulus ujian. Macam juga hari ni lah, kalau kita minta sesuatu benda, jadi benda itu akan diberikan kalau kita lulus ujian-ujian yang tertentu. Maka itu di antara ujian dia. Kalau boleh, itu jugalah yang kita minta sebelum kita pergi ni, banyakkan berdoa agar Allah meletakkan kesabaran dalam diri kita. Minta banyak-banyak supaya kita ni boleh bersabar, supaya kita ni dalam keadaan tabah. Maknanya untuk melaksanakan ibadah. Cari itu pasal apa? Pasal nak mencari rahmah dan keredaan. Rahmah kena cari, tapi kadang-kadang kita tak kisah. Yang kita kisah apa? Jualan rahmah. Itu kalau ada dia punya kain rentang, bekerja kita pergi. Dalam keadaan maknanya rahmah tu kena cari, sebab itulah yang akan menjadikan kita ni boleh ke syurga Allah. Nak harap kita punya ibadah, ya Allah tak tahulah. Bukan siapa semua serupa. Ustaz kata ustaz ni serupa je. Pasal kita ni manusia. Kadang-kadang banyak benda yang kita rasa dah banyak dah, tapi kalau banding dengan dosa kita, ibadah kita sikit lagi. Tak? Kecil sangat. Jadi nak harap ibadah itu yang sikit tu nak masuk syurga, memang tak ada lah. Tak? Tapi kita buat juga pasal apa? Nak cari yang tu. Tak? Nak cari yang ini. Ya. Kesiannya Allah pada kita, sayangnya Allah pada kita, dengan itulah dia bagi kita masuk syurga. Tak? Itu yang disebut sebagai kelebihan tadi, dan juga keredaan. Kerana nak harapkan kita punya semata-mata sembahyang 5 waktu, tak tahulah. Puasa pun entahlah. Tak banyak yang boleh kita harap, kerana memang banyak kecacatan, memang banyak ketidaksempurnaan, memang banyak kekurangan. Tapi apapun kita cuba juga buat, kita usaha juga buat, kita minta agar Allah terima amalan kita supaya kita tak tercicir daripada mereka yang mendapat rahmah daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka ketika itu kesempatan kita cukup luas. Kerana bila pergi sana Datuk, kalau boleh tumpuan kita hanya beribadah, tak usah ingat lagi dah apa-apa.
Tak, pasal sini kita sibuk. Nak pergi sembahyang zuhur orang, kena ambil cucu balik sekolah. Bekerja pula. Dalam keadaan macam-macam cerita. Tak, macam-macam benda kita kena buat. Tapi di sana kita dah lapang dah. Keluarkan dalam minda kita, keluarkan dalam diri kita benda-benda yang lain tu, kita khususkan kepada ibadah. Carilah seberapa banyak benda yang kita boleh buat, mudah-mudahan kita mendapat rahmah, dan sabarlah kalau boleh, tabahlah dalam melaksanakan ibadah itu, walaupun mungkin dari sudut kita rasa payah, tapi mohonlah kepada Allah agar Allah permudahkan amalan dan juga urusan kita nanti, insya-Allah. Kalau tidak, macam tadilah, kerana ini peluang kita kena ingat, inilah semata-mata peluang yang ada. Kalau kita terlepas peluang ni, mungkin lain kali kita tak dapat, ya. Baik. Dan yang keenam, juga mudah-mudahan menjadi sebab menanamkan sifat syukur atas nikmat yang Allah kurniakan, seperti nikmat harta, kesihatan yang kita gunakan ke jalan yang Allah perintahkan. Kerana pergi Mekah ni bukan macam pergi masjid. Dia nak perlu pada belanja yang banyak, kemudian masa, tenaga dan sebagainya. Jadi bila Allah boleh beri kita semua tu dan menjadikan kita sampai ke tempat yang paling suci di atas muka bumi ni, maka mudah-mudahan dia boleh menjadi sebab tertanamnya sifat syukur kita. Kerana ada orang yang mungkin harta dia banyak, tapi Mekah dia tak sampai. Ya. Ada orang yang mungkin dalam keadaan kesihatan dia begitu, mana kata sempurna, cek semua tak ada masalah, darah tinggi tak ada, kencing manis tak ada, gout tak ada, semua boleh sapu, tak ada masalah, tapi ke Mekah dia tak boleh pergi. Kenapa? Kadang-kadang sebab terhalang tu. Jadi kita ni dalam keadaan semua kita bawa. Pergi Mekah gout ada, pergi Mekah darah tinggi ada, semua pergi. Tapi mudah-mudahan sampai juga. Boleh juga gagah buat ibadah, maka mudah-mudahan ditanam sifat kesyukuran dalam diri kita, bersyukur atas nikmat Allah yang kita gunakan balik kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah perintah kita buat ibadah, kemudian kita laksanakan. Itu di antara kebaikan yang dapat kita usahakan. Baik, tadi dalam keadaan diri kita. Kemudian yang keduanya kebaikan dari sudut ummah ataupun masyarakat muslimin secara umum. Antaranya dapat berta'aruf ataupun saling mengenali antara satu sama lain, di mana perkara ini akan mengukuhkan lagi ikatan persaudaraan yang bertunjangkan akidah yang sama, serta melahirkan kesedaran bahawa manusia walaupun apa rumpun bangsa dan bahasa tetap sama kedudukannya di sisi Allah, melainkan mereka yang lebih takwanya. Kita akan jumpa bermacam-macam orang, bermacam-macam bahasa, macam-macam budaya, macam-macam perangai, macam-macam sikap. Dan kadang-kadang kita juga akan berjumpa balik orang yang kita tak jumpa lama dah. Kadang-kadang punya lama berkawan, kawan lama tak jumpa di mana? Di Mekah. Di Malaysia ni haram jumpa. Walaupun ada WhatsApp, walaupun ada Facebook, walaupun ada Instagram, haram jumpa. Tapi bila pergi Mekah, jumpa situ. Itu di antara kebaikan dia, mengukuhkan lagi ikatan dan menyedarkan kita bahawasanya kita manusia ni itulah rupa dia di sisi Allah sama. Pasal itu kata para ulama, di antara perkara yang kita dapat lihat ialah pakaian ihram tu sendiri putih je semua. Tempat yang satu. Bila kata orang ni wukuf di Arafah, dia raja ke, dia sultan ke, dia Perdana Menteri ke, dia pengawal keselamatan ke, wukuf di Arafah. Dia tak boleh wukuf ke hotel dia. Dia tak boleh wukuf di hotel dia. Dia kena turun di Arafah, bermalam di Muzdalifah, melontar di Jamrah, tempat yang sama. Siapa pun kamu, situlah kamu pergi. Bermakna memberikan peringatan kita ni di sisi Allah serupa. Yang membezakan kita ialah Allah kata, inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya mereka yang mendapat maknanya kemuliaan di sisi Allah, yang mulia, yang mendapat penghormatan ialah mereka yang lebih takwanya daripada yang lain. Jadi itulah fungsi ataupun itulah maknanya
nilai kemuliaan manusia, bukan maknanya bukan kedudukan, bukan pangkat, bukan gelaran, bukan apa-apa, tapi nilai ketakwaan. Sejauh mana kesanggupan kita untuk taat kepada Allah, sejauh mana kemampuan kita untuk melaksanakan ibadah, maka itulah nilai kemuliaan dan kehormatan kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Baik, itu di antara kebaikan dalam bentuk umum. Baik, jadi habis. Maknanya persoalan yang berkaitan dengan sedikit kita katakan kebaikan ataupun hikmah kenapa haji tadi disyariatkan. Kemudian muslim-muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita pergi pula pada hukum haji. Baik. Maka bersepakat para ulama dalam menghukumkan bahawa haji itu hukum dia wajib sekali seumur hidup jika memenuhi syarat. Itu yang kita kata tadi lah. Haji ini satu ibadah yang bersyarat. Bermakna bila kita penuh syarat-syarat ini, maka kita wajib kena pergi. Tapi kalau kita kata syaratnya ada tapi tak penuh, belum lagi wajib. Bukan kata tak boleh pergi, boleh, tapi belum wajib lagi. Ya, belum wajib. Baik. Jadi mana tahu kata haji ni sekali aja? Mana tahu kata haji itu sekali? Tadi kita kata Rasul buat haji pun sekali lah. Tapi berdasarkan kata para ulama kepada sebuah hadis yang menceritakan Nabi tidak menjawab pertanyaan seorang laki-laki kepada baginda sama ada ibadah haji yang difardukan perlu dilaksanakan tiap-tiap tahun setelah baginda menyatakan bahawa Allah telah menurunkan perintah haji ke atas umat ini. Ada satu hadis yang menceritakan bila Nabi sebut, Nabi naik atas mimbar, naik atas mimbar itu, kemudian Nabi kata pada hari ini Allah telah mewajibkan ibadah haji kepada semua orang yang beriman. Bila Nabi kata macam itu, tiba-tiba bangun seorang laki-laki daripada yang ramai-ramai itu, dia tanya, aku li'amin ya Rasulullah, apakah tiap-tiap tahun wahai Rasulullah? Nabi tak jawab. Nabi tak jawab, dia tanya kali kedua, aku li'amin ya Rasulullah, apakah tiap-tiap tahun ya Rasulullah? Maka Nabi tak jawab lagi. Kali ketiga dia tanya, aku li'amin ya Rasulullah. Maka Nabi kata, kalau aku jawab, nanti perkara itu akan menyusahkan kamu. Jadi bermakna, dalam keadaan Nabi tak jawab tadi, maka ulama mengatakan yang wajib hanyalah sekali seumur hidup. Tapi boleh jadi juga kadang-kadang 2-3 kali. Bila ni? Kalau kata haji kita tak sah, kita kena qada. Haji tahun ni tak sah, kena qada. Jadi bermakna kadang-kadang dia jadi wajib 2-3 kali. Ataupun kita nazar pergi haji pun mana kata wajib pergi haji juga. Tapi kalau bukan kerana qada, kalau bukan kerana nazar, haji tu yang wajibnya ialah sekali sahaja seumur hidup, pun dengan syarat jika memenuhi syarat-syarat yang ditetapkan oleh para ulama. Okey, ya. Jadi itu yang disebut sebagai hukum dia. Hukum haji. Baik. Jadi kita nak bincang pula tentang apa dia syarat-syarat. Nak tahu juga apa dia syarat wajib. Pasal apa kita nak cek balik diri kita ni ada tak syarat-syarat tu. Kalau ada, jadi wajib dah. Kalau tak ada, tak apa lagi lah. Bermakna kalau tak pergi haji pun kita tak dosa. Baik. Jadi menjadi satu kewajipan kepada setiap orang yang beriman sama ada laki-laki ataupun perempuan untuk melaksanakan ibadah haji bila mana telah lengkap ke semua syarat-syarat yang mewajibkan mereka untuk melaksanakan ibadah haji sebagaimana yang berikut. Jadi ada syarat-syarat dia. Jadi kita cek balik nanti. Syarat ni ada tu tak pada kita. Kalau ada, mudah-mudahan kita telah pun berada dalam kategori orang yang wajib kena pergi haji. Wajib kena pergi haji. Baik, apa syarat dia? Itu kita satu ya. Baik. Ni dia. Ada 5 bawah ni. Baik, ada pun syarat-syarat yang mewajibkan seseorang itu sama ada lelaki atau wanita untuk tunai haji terbahagi kepada pertama. Dia ada 2 bahagian. Pertama, kita kongsi dulu
Syarat yang dikongsikan oleh laki-laki dan wanita. Bermakna orang wanita pun ini syarat dia, laki-laki pun ni syarat dia. Ni maknanya kongsi, syarat yang dikongsikan. Pasal apa? Lepas pada ni pula, dia ada syarat yang khusus kepada orang perempuan ni. Yang tu nanti kita bicara lepas ni. Ya, yang ni kita nak kongsi dulu. Baik, pertama apa dia? Pertama, mana-mana laki-laki ataupun wanita yang agamanya Islam, kemudian dia baligh, kemudian dia berakal dan merdeka. Merdeka ni bukannya bulan Ogos dah. Maknanya kita bukan hamba. Bukan hamba, ya, kita bukan hamba orang. Pasal kalau kita ni hamba orang, kita tak wajib lah. Pasal kita terikat dengan arahan Tuhan kita. Tapi bila kita ni orang merdeka, bukan hamba, maka kalau kita Islam, kalau kita baligh, kalau kita dah berakal, kalau kita merdeka, kita ada syarat yang pertama. Okey, ada syarat pertama, belum cukup lagi. Tengok syarat nombor 2. Pasal dia kena lengkap 5-5 ni. Baik. Yang kedua, selain Islam, baligh, berakal, merdeka, apakah kita berada dalam keadaan istita'ah, ataupun yang kita terjemahkan dengan adanya kemampuan. Dan kemampuan ni kita kena faham dia bukan diukur dari sudut kesihatan semata-mata. Kerana kebiasaannya pandangan kita ni bila kita tak mampu tu sakit aja. Dah banyak benda yang kita boleh melihat kepada soal kemampuan yang nanti akan sebahagiannya kita akan kongsikan nanti insya-Allah. Tapi apapun syarat dia, selain pada Islam, baligh, berakal dan merdeka. Yang kedua ialah istita'ah. Mampu ke tak mampu? Tanya balik. Check balik. Semak balik. Mampu ke tak mampu kita ni? Okey. Katalah kita mampu. Ada 2 syarat. Cukup tak? Belum. Nombor 3. Apa dia? Aman perjalanan untuk tunai haji. Bermakna perjalanan kita nak pergi tu untuk tunai haji tu, maksudnya aman ke tidak. Kadang-kadang mungkin kita nak tempuh perjalanan yang berlaku peperangan ataupun banyak perompak, banyak penyamun. Jadi bila tak aman, tak boleh juga. Ya, jadi ketika tu, yang ketiga, aman perjalanan untuk menunaikan haji. 3 syarat ada. Yang keempat, sihat serta bebas ataupun tiada larangan untuk bermusafir. Yang keempat dan yang kelima, dapat tunai haji pada ataupun dalam waktu haji. Baik, haji ni bila? Nanti kita akan bincang sesi yang kedua nanti insya-Allah. Bilakah bulan haji? Ya, bila bulan haji? Boleh pergi ke tiap bulan ataupun ada bulan-bulan yang tertentu aja bulan haji ni. Lain pada tu tak boleh buat haji dah. Kalau pergi buat haji pun tak boleh kira haji juga. Jadi insya-Allah kita akan bincang itulah. Cuma nak sebut kata yang ni dulu. 5 ni syarat yang ada pada muslimin dan muslimat. Jadi cak boleh lah. Kita Islam Islam. Baligh tak? Baligh. Berakal, merdeka. Istita'ah ada tidak? Aman ke tidak? Sihat ke tidak? Dapat dah tunai haji. Jadi kalau kata ada 5 ni, makanya untuk orang lelaki dah wajib dah. Ya dah wajib. Tapi untuk muslimat, dia kena tengok syarat khusus dulu. Syarat khusus kepada muslimat. Jadi kalau kata yang umum ni dan yang khusus tu ada, baru boleh pergi. Baik, untuk muslimat pula, apa dia punya syarat khusus? Ni dia. Syarat khas dan khusus kepada muslimat sahaja. Yang ni muslimin tak masuk. Ya, yang kata orang lelaki ni yang 5 tadi je. Ada 5 tu, okey, confirm dah. Dah boleh pergi haji. Tapi untuk orang perempuan, dia kena tambah 2 syarat. Pertama, ditemani ataupun ada bersama-sama dengan dia wanita, bersama wanita tersebut seorang suami ataupun mahram semasa menunaikan ibadah haji. Jadi bermakna nak pergi haji tu dia kena ditemani oleh suami dia. Kalau tak ada suami dia, ada tak mahram dia pergi. Kalau tak ada mahram dia pergi dengan siapa? Ini perbahasan di kalangan para ulama lah. Tapi maknanya dalam keadaan dia kena ada syarat ditemani. Ada orang yang teman dia. Ada orang yang ikut serta dia pergi ke Mekah. Jadi bermakna kalau tak ada langsung, suami tak ada, mahram pun tak ada, kemudian dia pergi seorang-seorang, senang cakap. Tak boleh lah. Ya, kerana waktu tu dia tak cukup
tak cukup syarat. Walaupun waktu tu dia sihat, dia duit banyak, aman perjalanan, boleh pergi haji, tapi dia tak ada syarat ni. Dia tak ada syarat. Tak ada syarat ni, maka belum lagi wajib. Belum lagi wajib. Baik, yang kedua ialah tidak berada dalam keadaan sedang beriddah, sama ada iddah disebabkan perceraian ataupun iddah disebabkan kematian suami. Dia kena cek balik waktu dia nak pergi umrah esok, nak pergi haji esok, dia ni dalam iddah ke tidak. Tapi kalau sekiranya dalam iddah, maka tak boleh pergi. Ya, maka dosa tak dosa. Kenapa? Tak pergi itu pasal terhalang, bukan saja-saja. Ya, kebetulan contohnya nak pergi haji itu dalam keadaan kata suami dia meninggal. Jadi mengikut pandangan sebagian ulama, dia tadi tak boleh. Tak boleh pergi melaksanakan ibadah haji. Dia kena beriddah dulu selama 4 bulan 10 hari. Baru lepas tu nak pergilah. Tapi begitu pergi pun balik dah. Dalam keadaan kata tak ada pergilah. Tapi ada juga ulama mengatakan diharuskan kerana ini kalau dia haji pertama. Kalau tu haji pertama untuk dia, tak apa dia pergi. Tapi kalau tu haji kedua, ketiga, tak boleh pergi. Maka ini syarat-syarat yang disebut sebagai syarat tambahan kepada muslimat sahaja. Jadi bermakna inilah syarat-syarat yang disebutkan sebagai syarat-syarat yang mewajibkan. Jadi bermakna kalau lengkap semua ni, maka barulah kita dari segi hukumnya diwajibkan untuk melaksanakan ibadah haji. Jadi kalau kata tak cukup syarat ni, tak ada masalah. Memang kita teringin nak pergi. Memang kita rasa nak pergi, tapi dari segi hukumnya kita belum diwajibkan. Jadi kalau tak wajib, tak pergi, tak berdosa. Tak berdosa. Sebagaimana seorang kanak-kanak yang belum wajib sembahyang, dia tak sembahyang, tak ada apa-apa. Tapi kalau dia sembahyang, boleh tak? Boleh, tak masalah. Cuma dari segi hukum, dari segi hukum kita belum lagi wajib. Baik. Itu di antara syarat-syarat yang disebutkan sebagai syarat-syarat kelayakan atau syarat-syarat yang mewajibkan. Baik. Jadi, kita nak tengok sikit tentang persoalan istita'ah itu. Kita nak melihat sikit tentang apa yang disebut sebagai istita'ah. Kemampuan. Dari sudut mana dikira kemampuan tadi? Baik. Kemampuan dari segi bahasa bermaksud istita'ah dari segi bahasa bermaksud kemampuan atau keupayaan. Kita mampu, kita boleh, kita berupaya. Itu maknanya istita'ah. Istita'ah ni bahasa Arab. Kalau kita terjemahkan, kalau kita pindahkan ke bahasa kita, maksudnya kemampuan atau keupayaan. Kemudian dari segi syarak ialah kemampuan atau keupayaan untuk sampai ke Mekah bagi mengerjakan manasikil hajj. Itu kemampuan kita, keupayaan kita nak sampai ke Mekah untuk melaksanakan ibadah haji. Jadi kemampuan itu dikira dari segi mana? Baik, ni di antara dia. Okey. Pada pandangan mazhab Imam Asy-Syafi'i. Ya, jadi kita ambil pandangan mazhab Syafi'i lah. Walaupun pandangan mazhab lain itu ada. Cuma kita tak kongsikan kerana kita nak tumpukan kepada pandangan mazhab Syafi'i. Perkara yang dikira sebagai kemampuan yang mewajibkan seseorang yang tinggal lebih daripada 2 marhalah daripada Makkah untuk menunaikan haji ataupun umrah adalah seperti berikut. Jadi ini benda yang dikira sebagai kemampuan. Yang tadi kita kata kita mampu. Okey, betul dah kita mampu? Tengok, betul dah kita mampu. Baik. Mana dia benda dia? Pertama, kekuatan tubuh badan. Kerana yang dimaksudkan dengan kekuatan ini ialah kesihatan serta mampu menempuh masyaqqah perjalanan. Maksud masyaqqah ni kepayahan perjalanan. Kita tahu dah Mekah dengan Malaysia ni cukup jauh. Beratus ribu kilometer nak pergi naik kapal terbang pun makan masa 8 jam. Kemudian nak naik bas lagi, kemudian begitu begini. Jadi mampu tak badan kita nak tempuh benda tu? Nak tempuh perjalanan yang panjang, nak tempuh perjalanan yang begitu lama, nak tempuh keadaan yang macam itu. Jadi kalau mana kata kita mampu, maka ada keupayaan yang pertama.
Tapi kalau kita tak mampu, tak boleh. Kerana bukan saja perjalanan, seluruh ibadah dalam haji ni dia lebih khusus kepada kekuatan ataupun keupayaan badan. Dia banyak, kita katakan banyak nak guna kederat daripada banyak bersembang ataupun banyak bercakap ataupun banyak berzikir. Zikirnya sikit aja, tapi nak buat benda tu kita kena banyak kederat. Nak tawaf, nak sa'i, nak ukuf di Arafah, nak malam di Musdalifah, nak melontar jamrah. Semua tu nak kena kederat. Jadi kalau kita dalam keadaan tak kuat, boleh pergilah, tapi kalau pergi tu semua berupah apa tak, duduk di hotel upah, bersaing upah orang, lontar upah orang, kita dapat haji je lah. Tak? Jadi kalau gitu, dalam keadaan tak ada, bukanlah kata tak boleh, tapi dalam keadaan agak kurang sempurna lah, patutnya dah kita pergi tu kita buat semua lah, pasal bila kita upah orang ni, dia lain dengan kita buat sendiri. Dan kadang-kadang orang yang kita upah tu, dia bukan kira siapa, dia kira upah aja. Pernah cerita satu hari tu biasanya upah haji tu, kalau kita upah orang tu, dia buat untuk kita seorang je lah. Tapi ada cerita kata seorang manusia tu, dia ambil upah haji 7 orang. Tak? Dia sapu bersih. Kalau hari ni upah haji 2,000, 14,000 dia seorang je. Dalam keadaan sekali buat haji untuk 7 orang, tak jadi kerja. Tak, dia tak jadi cerita, jadi rugi aja. Dia ketika itulah dalam keadaan maknanya ni kena tengok dulu. Kalau boleh pastikan dalam keadaan antara doa kita juga itulah minta Allah kurniakan kesihatan. Bukan katalah maknanya nak sungguh, tapi sekurang-kurangnya kita berdaya, kita mampu untuk melaksanakan semua benda yang kita akan buat nanti waktu haji, sama ada pergi balik dan sebagainya. Baik, itu yang pertama. Okey, yang kedua, kemampuan daripada sudut harta. Okey, satu sudut badan dah ada, harta pula. Baik, apa maksud kemampuan sudut harta? Yang dimaksudkan dengan perkara tersebut ialah seorang mempunyai wang ataupun perbelanjaan untuk diri dia sepanjang pergi dan balik daripada menunaikan ibadah haji, serta ada perbelanjaan yang ditinggalkan untuk orang yang di bawah tanggungannya sepanjang tempoh dia menunaikan ibadah haji. Jadi bermakna cukup belanja dia pergi balik dan cukup belanja ditinggalkan pada orang yang di bawah tanggungan dia. Tapi kalau dia ada untuk dia pergi haji je, orang yang dia tinggal tu tak ada, tak mampu lagi. Belum mampu. Ya, kerana apa? Kerana dua-dua tu kenakan perbelanjaan. Kita nak tinggal orang, contoh kalau kita pergi berdua, anak-anak dan sebagainya, nak kena ada belanja juga. Anak sekolah nak belanja sekolah dan sebagainya, kena ada juga. Mana-mana kalau satu sudut je kita ada, yang ini kita tak ada, maka tetap dikira belum mampu. Belum mampu, kerana ni syarat ada yang kedua dari sudut kemampuan. Tadi dari sudut kesihatan tubuh badan, yang kedua dari sudut harta. Bermakna belanja tu ada. Kita nak pergi balik pun ada belanja, yang orang kita tinggal tu pun ada belanja. Okey. Tu yang kedua. Yang ketiga, terlepas dulu. Yang ketiga, kemampuan dari sudut pengangkutan. Jadi maksudnya apa? Ada pengangkutan yang boleh membawa dan menyampaikan kita ke Mekah, sama ada pengangkutan itu milik kita sendiri ataupun sewa dengan harga yang berpatutan. Dia kena ada pengangkutan, kena ada alat untuk membawa kita. Jadi hari ni sesuainya apa? Kapal terbang. Kalau kita ada bersikar aja tak boleh pergi. Naik bersikar daripada Telintan nak ke Mekah, sampai ke Kuala Lumpur penat dah. tak jadi kerja. Pasal apa? Itu tak sesuai. Dia kena ada pengangkutan. Tak kira lah sama ada kita sewa ke ataupun kita beli sendiri ke. Susah sangat dia kata beli sebiji kapal terbang, parking belakang rumah. Esok nak pergi Mekah senang. Kalau boleh beli tak masalah. Yang penting mana kata sampai. Yang penting kata sampai. Tapi kalau tak ada, tak boleh juga. Badan sehat, belanja reta ada, tapi tak ada kapal terbang ataupun tak ada pengangkutan, tak jadi juga. Bermakna kita masih belum mampu. Baik, itu yang ketiga. Yang ketiga tadi gitu, sila tekan dah. Yang keempat,
Kemampuan dari sudut keselamatan dalam perjalanan. Pun kira juga. Jadi bermakna yang dimaksudkan dengan perkara tersebut ialah seorang itu tidak berasa takut atau bimbang akan keselamatan diri atau harta sepanjang perjalanan menuju ke Mekah. Maksudnya tempat yang dia tempuh tu tak ada apa-apa, aman aja, tak berlaku perang, ataupun rumah dia tinggal tu dia rasa lapang. Tapi kalau bimbang, contoh kata tempat dia duduk tu pantang lepur masuk orang, pantang lepur masuk orang pun belum mampu lagi. Dalam keadaan mungkin dia bimbang nanti. Kerana pergi Mekah pun kalau risau apa ayam di rumah, kucing di rumah, payah juga. Jadi dalam keadaan dia tak bimbang ataupun dia tak risau. Bermakna itu juga dikira sebagai kemampuan keselamatan dari sudut perjalanan. Jadi kalau perjalanan tadi aman, perjalanan tadi maknanya okey, tak apa, maka ketika itu maka kita dikira sebagai orang yang mampu. Baik, itu yang keempat. Kemudian yang kelima, kemampuan dari sudut penunaian. Okey, apa maksud dia? Iaitu kita punya waktu ataupun sempat untuk menunaikan haji dalam waktunya setelah cukup semua perkara yang kita sebutkan tadi. Maknanya reta ada, tubuh badan sihat, harta pun belanja cukup, alat kapal terbang ada. Kemudian yang keempat tadi apa dia? Dalam keadaan maknanya semua benda tu ada. Kemudian yang kelima, kita sempat. Tapi kalau tumpu empat benda tu ada, tiba-tiba tak sempat pun tak mampu juga. Sebab haji ni dia ada waktu dia. Dia ada waktu dia. Nanti insya-Allah kita akan bincang pada minggu yang akan datang tentang persoalan bilakah waktu haji. Bila mula boleh kita buat haji dan bila akhirnya waktu haji. Jadi dalam waktu tu kita kena ada. Jadi bermakna bila kita sempat mengadakan semua keempat perkara tadi, maka barulah kita dikira sebagai mampu dari sudut penunaian. Jadi bermakna mampu tu bukan satu sudut, banyak sudut. Sudut tubuh badan, sudut perbelanjaan, sudut keupayaan dan sebagainya. Jadi semua tu kena ambil kira. Jadi kalau semua tu ada, maka kita dah ada syarat yang mewajibkan kita untuk melaksanakan ibadah haji. Ataupun ibadah haji lah. Kalau umrah tu biasa tak ada masalah kan. Ini haji ni, pasal haji ni dia banyak perkara yang kita nak kena buat, nak kena mana kata laksanakan. Baik. Okey. Jadi bila mana kata kita dah mampu tadi, dan bila kata kita dah mana kata memenuhi kesemua syarat-syarat yang telah pun ditetapkan, maka inilah waktu ataupun masanya untuk kita melaksanakan satu ibadah yang terkandung di dalamnya beberapa kelebihan atau keistimewaan ataupun dari segi ganjaran atau balasan ataupun pahala. Memang betul dalam ibadah ini semua benda yang kita buat ada pahala, tapi dia tak sama. Ya, kerana kata para ulama, di antara satu ibadah dengan satu ibadah pahala dia lain-lain ataupun keutamaan dia. Banyaklah kalau kita buka dalam kitab-kitab fiqh dicontohkan kepada kita tentang beberapa perkara yang berkaitan dengan keutamaan kalau kita berhadapan dengan dua suasana dalam satu masa. Jadi mana kita nak buat dulu? Umpama contoh, katalah kita datang waktu Zuhur sekarang. Kita datang waktu Zuhur sekarang, orang dah azan. Ya, orang dah azan. Kita masuk masjid. Dan kita sedia maklum, di antara perkara yang dituntut kepada kita ialah bila kita masuk masjid, kita kena tunaikan sunat tahiyah masjid. Ya. Cumanya waktu tu bila kita melangkah masuk ke masjid, orang sedang azan. Jadi ada dua perkara yang kita kena buat ketika itu. Antara menjawab azan dan melaksanakan sunat tahiyatul masjid. Dua benda ni ibadah tak? Ibadah. Tapi mana dulu yang kita nak kena buat? Ataupun mana di antara benda yang kita perlu buat dulu, kerana itu perkara yang berkaitan dengan persoalan keutamaan. Di antara kita masuk masjid terus sembahyang, orang tengah azan, ataupun kita berhenti dulu, berdiri dalam masjid, jawab azan dulu, habis azan baru kita sembahyang.
Sebenarnya memang duduk tu ibadah, tapi dua-dua ni tak sama. Keutamaan dan juga kelebihan ganjaran dia tak sama. Jadi kata para ulama, kalau kita berhadapan dengan situasi macam itu, orang tengah azan, kita datang masjid, sama ada kita nak sembahyang dulu ke ataupun nak jawab azan dulu, maka kata para ulama, jangan sembahyang dulu, jawab azan dulu. Jawab azan dulu, kita berdiri lah, terus duduk. Tak, masuk masjid tu kita berdiri, jawab azan dulu, habis jawab azan baru kita sembahyang sunat tahiyah masjid. Itu yang disebut sebagai persoalan keutamaan ibadah kadang-kadang. Jadi di antara ibadah-ibadah yang banyak juga, serupalah ibadah haji ni, dia ada keistimewaan dia ada dia punya kelebihan, dia ada dia punya keutamaan. Jadi di antara hadis yang menyebutkan bahawa antara ganjaran yang menanti seseorang yang terhasil daripada ibadah hajinya adalah balasan syurga, sebagaimana dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh jamaah melainkan Abi Daud daripada Abi Hurairah yang bermaksud seperti berikut. Jadi di antara ganjaran orang yang melaksanakan ibadah haji inilah syurga Allah Subhanahu wa taala. Mana hadis dia? Itu maksud dia. Antara suatu umrah ke suatu umrah adalah kafarah kepada dosa yang ada di antara keduanya, dan ganjaran atau balasan bagi mereka yang memperolehi haji yang mabrur itu adalah syurga. Itu yang kita nak cari itu, kalau boleh. Dan memang boleh pun. InsyaAllah. Maknanya, niatkanlah. Itu yang kita nak jadikan sebagai satu matlamat dan tujuan, di samping kita buat tu kerana Allah, tapi doalah agar mudah-mudahan Allah kurniakan haji kategori ini. Kerana kalau kita melihat kepada apa yang disebut oleh para ulama dalam keadaan haji ni, ada macam-macam peringkat, dia ada macam-macam jenis, dia ada macam-macam mana kata sifat. Yang paling tinggi inilah haji yang mabrur, dan yang paling kita tanda ataupun yang paling kita minta jauh ialah haji yang sifat dia mardud. Mardud tu mana kata ditolak. Allah tak terima satu pun. Kita wukuf hancur, kita bermabit di Muzdalifah, di Mina, habis semua. Maknanya setiap benda yang kita buat Allah tak kira, Allah tak pandang sebagai ibadah tu yang kita bimbang. Kenapa? Mungkin ada kesilapan, mungkin kerana kita pergi tu dengan persoalan berkaitan dengan cakap kata sumber yang haram. Jadi tu semua kena ambil kira tu, kerana nak dapat benda ni lah. Nak dapat haji yang mabrur, haji yang Nabi sebut sebagai tidak ada balasan, tidak ada ganjaran kepada mereka yang dikurniakan haji yang mabrur melainkan syurga Allah Subhanahu wa taala. Dan kita kata tadi, semua orang yang pergi haji diberikan peluang ini, diberikan ruang ini, cuma atas masing-masing lah menggunakan kesempatan tadi, sama ada nak cari ataupun tidak. Tapi kita tak boleh kata tak apalah dia tak, mana semua mana kata ruangnya sama. Semua kelebihan kesempatan tu serupa. Jadi atas kita. Ya atas kita lah yang Allah kurniakan kemampuan, atas kita yang Allah kurniakan keupayaan, masa dan sebagainya. Maka carilah, mudah-mudahan kita beroleh haji yang mendatangkan kebaikan. Itu maksudnya haji yang mabrur. Bukan haji tu baik, haji tu baiklah, tapi yang mabrur ni lah kebaikan dalam hidup kita, kebaikan setelah mana kita balik melaksanakan ibadah haji, kebaikan setelah mana kita dapat melaksanakan perintah Allah. Itulah yang dinamakan sebagai haji yang mabrur. Mabrur ni maknanya menghasilkan, membuahkan kebaikan-kebaikan, keberkatan-keberkatan, kebajikan-kebajikan dalam hidup kita sampailah kita meninggal dunia, hasilnya daripada haji tadi. Kata tu yang kita kata tadi. Kadang-kadang kalaupun ada kesusahan, tempuhlah. Supaya mudah-mudahan itu di antara satu usaha kita nak tunjuk kata kita ndakkan haji yang mabrur. Mudah-mudahan Allah bagi pada kita. Mudah-mudahan Allah kurniakan. Kita kena tunjuk sikap itu. Kita kena tunjuk keinginan tu. Bukan kalau tak tunjuk Allah tak tahu dah. Tapi adab kita. Macam tu kita berdoa dah. Kalau kita tak doa pun tak apa. Allah tahu tak? Tahu. Apa kita tak? Tapi adab kita dengan Allah kena minta.
kena minta, kena sebut, bukan kata Allah tak tahu. Tapi kita kena, begitulah adab kita. Bermakna serupalah adab kita ni nak dapat mana kata satu daripada Allah, kita tunjukkan. Susah sikit tak ada masalah, payah sikit tak ada masalah, tempuh juga, buat juga, mudah-mudahan Allah nilai ini hamba ni memang tak betul. Haji mabrur, sikap dia, usaha dia, ikhtiar dia, maka Allah bagi. Tapi kalau sikit-sikit tu kita dah mengalah, susah dah sikit. Maka itu ya, sebut tadilah dalam keadaan kebaikan-kebaikan dan juga ganjaran-ganjaran yang ada. Baik. Salah tak? Tak. Ya. Apakah dikira kita ni tak ikhlas? Bukan. Tak, kerana memanglah setiap ganjaran itu diberikan kepada mereka yang melakukan ibadah. Kata para ulama, tidak dikira tidak ikhlas kalau kita melaksanakan ibadah kerana hendakkan ganjaran. Kerana itu sifat kita lah. Manusia hari ni pun kalau kita kerja mau ke free aja, tak maunya. Ada, memang tak maunya ada. Pasal apa? Pasal itu fitrah kita. Itu dia punya apa ni kita katakan, sifat yang Allah bentuk dalam jiwa ataupun yang Allah bentuk dalam diri. Pasal itu Allah sebut, Nabi sebut, kalau buat ini dapat ini, supaya apa? Menimbulkan keinginan, memberikan dorongan untuk kita sentiasa berlumba-lumba. Ya Allah kata fastabiqul khairat, berlumba-lumba melakukan kebaikan. Pasal apa? Kerana kebaikan tu ada ganjaran dia, kebaikan tu ada dia punya natijah, kebaikan tu ada dia punya hasil. Tapi kalau kita tak tahu hasil, kita tak berlumba. Tak, malah lah dia kata. Tak. Dalam pada itu pun berapa banyak yang malah. Tak, dalam patu yang Allah janji dah, buat ini dapat ini, buat ini dapat ini, yang mari itu juga lah. Tak, yang pergi masjid itu juga. Bilang pun tak lepas 10 jari ni. Tak ada tambah pula satu, tak ada. Pasal apa? Pasal itu dalam yang Nabi bagi tahu. Dalam yang Nabi khabar kata kalau buat ini dapat ini, kalau kita tak khabar langsung, pakat habis langsung. Jadi tak salah. Tak salah kalau kita mana kata ndakkan, kerana itu keinginan. Itu satu benda yang memang Allah beri pada kita supaya kita berlumba-lumba, supaya kita sentiasa bersaing untuk mencari kebaikan-kebaikan yang banyak. Baik, itu di antara perkara yang disebut oleh para ulama. Namun ni kena ingat, untuk kita mendapatkan ganjaran yang begitu tinggi ini, maka perlulah kita melakukan persiapan yang secukup-cukupnya agar apabila kita menunaikan haji nanti, maka Allah akan terima haji kita dengan sifat hajjan mabrura wa sa'yan mashkura. Itu yang kita hendak. Tapi yang kita kata tadi lah, bukan maksud bila kita pergi sampai aja confirm dapat dah. Dia kena ada persiapan. Dia kena ada persediaan. Serupa jugalah macam kita nak masuk temu durga, anak kita nak pergi temu durga. Dia kena ada persiapan. Tak boleh pergi terapa pintu je. Kalau nak kerja tu, dia kena ada persiapan. Apa soalan nak kena jawab, macam mana nak jawab, kena kaji, kena itu, kena ini. Anak kita nak periksa, dia kena baca buku, bukan boleh duduk-duduk senyum aja, tulis, tak jadi kerja. Dia kena ada persiapan, dia kena ada persediaan yang paling cukup, yang paling sempurna. Mudah-mudahan bila kita bersiap, maka Allah akan mengurniakan apa yang kita hajatkan, insya-Allah. Baik, kalau begitu apa persiapan dia? Ini di antara persiapan yang perlu untuk kita sediakan. Kalau boleh daripada hari ini. Jangan tunggu lagi seminggu ke, lagi sebulan ke, lagi sejam nak pergi haji. Tak, hari ini. Kalau kita dah niat nak pergi haji, kalau dah kita rasa tahun ni rezeki kita pergi haji, bersiaplah pada hari ini ataupun pada waktu ini. Baik, pertama, jaga akidah kita. Ni paling penting. Syarat penerimaan amalan ialah iman yang betul. Jadi bermakna kena perhati balik, kena kaji balik, duduklah di pengajian-pengajian yang berkaitan dengan akidah, cek balik sungguh tak apa yang kita ada ni betul ke tidak. Takut nanti kita rasa betul tapi tak betul. Sebab bila akidah ini tak ada, maka semua amalan yang ada akan ditolak oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kena perhati balik, kena tengok balik, kena cek balik sungguh tak apa yang selama ni kita beriman dengan Allah, beriman dengan Rasul, hari kiamat, betul ke tidak ni. Bimbang kalau ada benda yang tak kena. Okey, itu yang pertama. Yang kedua,
Niat yang ikhlas. Jadi niatkanlah semata-mata kerana ini perintah Allah dan kita hendakkan segala kebaikan yang Allah telah pun sediakan dalam melaksanakan ibadah haji ni. Okey. Yang ketiga, tadi didik hati banyak bersabar. Jadi apa makna hari ni kalau boleh kita cuba didik hati kita supaya banyak bersabar, kerana memang akan kita berhadapan dengan berbagai-bagai ujian di sana nanti. Ada ujian dengan perangai orang kadang, ujian dengan suasana, ujian soal kepayahan dan juga kesulitan beribadah. Tu semua mesti ada punyalah. Jadi ketika kalau gitu kita cubalah didik hati supaya mudah-mudahan kita boleh bersabar, boleh menerima, boleh teringat ni benda ni Allah bagi, ada ujian, ada kebaikan, kita tahan. Taklah kata tak boleh marah langsung, bukan, kerana sifat marah tu memang sifat manusia, tapi jangan cepat sangat. Sikit hair je macam-macam kita kata, sikit hair je jadi bergaduh, sikit hair jadi tak apa ni kita katakan, macam-macam cerita lah. Jadi kalau boleh ya, maknanya kena banyak didik hati kita, banyak sabar. Antaranya apa dia? Banyakkan berzikir, ataupun banyakkan beristighfar. Biasakan diri kita istighfar. Jadi mudah-mudahan kalau ada berlaku satu, lisan kita, mulut kita akan terus beristighfar, jadi hati kita tenang. Tak kalau kata ala bizikrillahi tatma'innul qulub. Apakah tidak dengan menyebut nama Allah, hati tadi akan rasa tenang. Ni yang masalah hati dalam keadaan cepat nak marah ni, pasal kita jarang berzikir. Ada mulut ni kira nak maki orang saja. Mak kalau gitulah tak. Dalam keadaan tak boleh. Ada. Jadi kalau boleh banyakkan sambil kita duduk, sambil ni pun nak mari bulan puasa esok ni, dalam keadaan kita tak boleh makan, gantikanlah waktu tu dengan kita banyak berzikir, banyak baca Quran. Mudah-mudahan hati kita boleh terdidik dengan bersabar tadi. Baik. Kemudian lain lagi apa dia? Selalu muhasabah. Jadi bagaimana tengok baliklah, kalau kita katakan amalan kita kurang, maka inilah masa nanti mudah-mudahan kita mempertingkatkan amalan kita di Makkah. Mungkin hari ini kita sibuk, mungkin hari ini kita tak ada masa, tapi di Makkah hari itu nanti kita kata kita tak ada apa dah, lapang dah, kita betul-betul kita dengan ibadah aja, kita dengan kebaikan aja. Jadi kalau kita tak ambil peluang, rugi. Jadi kalau cek balik, ada benda ni kita tak sebab buat. Hari ni dalam keadaan kata kita ni susah sikit nak baca Quran, jadi besok mungkin waktu kita wukuf tu bacalah banyak-banyak pun. Ada wukuf di Arafah tu bacalah sebanyak-banyak Quran yang boleh. Mudah-mudahan ada kebaikan, tapi kena banyak muhasabah. Cek balik kita, jangan cek orang. Kalau kita perhati orang, memang kita lebih ajalah. Jadi kalau boleh perhati diri kita ni, siapa pun kita memang ada kekurangan yang nyata dalam diri. Cuma soal dia kita mengaku ke tidak. Kalau kita mengaku, mudah-mudahan untung. Kalau tak mengaku, rugi. Itu aja. Baik. Lain apa lagi? Banyakkan istighfar. Latih diri. Astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Sebenarnya kalaupun nanti ada benda-benda jadi, bila kita biasa dengan kita beristighfar, hati kita tenang dah, tak jadi nak marah, boleh sabar dan menyerahkan urusan kita hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nabi pun sebut dalam hadis, Nabi beristighfar 70 kali sehari semalam, ataupun 100 kali sehari semalam. Nabi tak ada dosa, tapi kita ni dosa banyak. Sewajarnya kita lebih banyak beristighfar. Ya, baik. Perbanyakkan berdoa. Tadilah, apa benda pun yang kita hendak tadi, maka kita kena faham, kita ni manusia. Kita hanya boleh usaha, kita hanya boleh ikhtiar. Yang nak bagi siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka mintalah dengan Tuhan dia. Mohonlah dengan Tuhan dia, mudah-mudahan Tuhan dia perkenankan doa kita. Doa ni boleh bila-bila pun, bukan mesti kata lepas mayang aja. Cuma adalah waktu-waktu berdoa yang mustajab, tempat-tempat doa yang mustajab. Tapi apa pun Allah sebut dah. Fa iza salaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i iza da'an. Dan kalau kamu ditanya, wahai Muhammad, oleh hamba-Ku, di manakah aku, maka sebut kata aku ni hampir dekat, yang mana aku akan memperkenankan doa sesiapa yang berdoa kepadaku. Yakinlah doa kita Allah
akan perkenan, maka perbanyakkan doa. Tadi antaranya mintakan kesihatan kita baik, kemudian permudahkan urusan kita di sana, kemudian yang paling penting kurniakanlah haji yang mabrur kepada diri kita. Jadi jangan pergi dengan tak berdoa. Pasal kadang-kadang kesilapan kita seolah-olah kita rasa ibadah ni kita boleh buat tanpa rahmat Allah. Tu silap kita. Kita kadang-kadang apa kita tak dapat. Pasal apa? Kalau kita merasakan kita boleh buat sendiri. Kita merasakan kita boleh pergi sendiri. Kita ni berhajat kepada pertolongan Allah setiap masa. Pasal tu Allah suruh minta mengaku. Berdoa tu mengaku kata kita ni lemah. Orang yang tu berdoa ni orang kata orang yang sombong. Seolah-olah dia tak perlu pada Allah Subhanahu Wa Taala. Aku boleh buat sendiri, tak kisah. Kita bukan begitu. Jadi banyakkan berdoa, banyakkan beristighfar, banyakkan memohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan yang seterusnya, ketujuh, fahamilah tujuan ibadah. Tengok balik kenapa kita kena beribadah, apa maksud ibadah, apa perkara yang Allah perintah, macam mana nak buat dan sebagainya. Maka kita kena faham sungguh-sungguh. Mudah-mudahan kita dapat melaksanakan ibadah tadi dengan cara yang terbaik. Baik, dan yang terakhir, didiklah diri supaya mudah bertolak ansur. Jadi sikit-sikit tuan suami kira lah. Kadang-kadang yelah kita katakan dah kadang campur ramai-ramai, kadang-kadang mungkin ada bahasa orang sebilik dengan kita agak kasar. Nak kena latih. Tuan kata orang cepat sangat terasanya sampai jadi berkelahi sebagainya. Itu benda-benda biasa. Benda-benda yang kita sebut sebagai perkara yang biasa. Lumrah kehidupan ni orang tak sama. Ada yang mungkin boleh kena angin dengan kita, ada yang mungkin tak belaga angin dengan kita. Jadi benda tu kita kena ambil kira. Terutama di Mekah nanti kita bukan berhadapan dengan apa orang kata jemaah kita je, tapi kita kadang-kadang berhadapan dengan jemaah daripada yang lain, daripada negara lain, daripada kawasan lain. Jadi sikap, perwatakan, budaya dan adat lain-lain. Mungkin yang kasar pada dia tu lembut pada dia, kasar pada kita tapi lembut pada dia. Contoh kata orang Arab ni, kalau dia pegang kepala tak ada masalah. Kadang-kadang bila kita duduk tu, dia nak langkah depan, dia pegang kepala begitu je. Bukan pegang je, pekan sekali. Kita kata apa dia ni, kata apa dia tak ada masalah. Kita tak boleh. Kita tak boleh orang sentuh kepala kita, tapi dia pun tak ada benda, elok aja. Jadi itulah dia dalam keadaan kena tolak ansur lah. Dalam keadaan kata inilah, mudah-mudahan itu sebagai satu maknanya ruang kita dapat pahala kalau kita sabar. Jadi pun kita nak kena sedia. Persediaan ni dia ambil masa. Dia bukan sehari dua boleh begitu. Nak kata sabar, nak banyak istighfar, dia kena ambil masa. Jadi bermakna bila ambil masa, dia kena mula awal. Jangan terlambat, jangan terlewat. Itu di antara beberapa persediaan yang mudah-mudahan kepada mereka yang mudah-mudahan diberikan ruang oleh Allah, bersedialah. Yang mungkin lambat lagi pun tak apalah. Ini benda kebaikan. Kita cubalah, kita usaha. Mudah-mudahan dia mendatangkan kebaikan kepada diri kita, insya-Allah. Baik. Sikit lagi. Yang terakhirnya tentang persoalan hukum. Sama ada haji perlu disegerakan ataupun boleh ditangguhkan setelah cukup syarat. Baik, tadi kita kata muslimin-muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, haji ni tadi kena ada syarat. Semua syarat yang kita bentangkan tadi, syarat untuk laki-laki ke, syarat untuk perempuan ke, yang kongsi ke, katalah kita tengok syarat tu semuanya ada. Bermakna kita dah wajib kena pergi haji. Timbul persoalan, haji yang kita wajib pergi ni, boleh ke kita tangguh ataupun bila kata nama dah naik, dah tabung haji, dah beritahu dah kata nama dah naik, tahun ni boleh pergi, kena pergi ke? Ataupun boleh tangguh setelah cukup syarat. Baik. Tengok dua pandangan para ulama. Pandangan yang pertama, pandangan daripada Imam Abu Hanifah, mazhab Hanafi, Imam Abu Yusuf, anak murid pada Abu Hanifah, sebahagian mazhab Maliki dan ulama-ulama mazhab Hambali. Mereka mengatakan bahawasanya wajib segera serta dihukumkan sebagai orang yang fasik jika kita menangguhkan pemergian melaksanakan ibadah haji setelah cukup syarat. Ini pandangan ulama ini. Dia kata bila cukup syarat, wajib kena pergi. Kalau tak pergi, bagi alasan dan sebagainya, maka dihukumkan sebagai orang yang fasik.
Hukum kita dari sudut syariat disebut sebagai orang yang fasik. Kenapa? Kerana kita tak pergi. Sebabnya sebab dah wajib dah. Sebab dah wajib, jadi kalau kita tangguh jadi fasik. Kemudian pandangan ulama mazhab Syafi'i dan Imam Muhammad ni pun salah seorang anak murid kepada Abu Hanifah. Dia ada dua anak murid yang dekat dengan dia. Pertama Abu Yusuf, satu lagi Muhammad. Cumanya Muhammad ni dia tak ikut guru dia, tapi dia ikut pandangan imam ataupun mengikut persoalan yang berkaitan dengan sama macam pandangan mazhab mana kata Syafi'i. Apa dia? Boleh tangguh. Ya, tak masalah. Walaupun dah wajib tapi boleh tangguh, cuma sunat disegerakan. Pasal kalau tangguh kita tak tahu lagi sama ada boleh pergi tidak. Jadi kalau begitu maka boleh tangguh. Tak masalah, tangguh tak dosa apa, tapi sunatnya kalau boleh dah naik nama tu pergilah. Tangguh apa boleh ke dah? Itu ya disebut sebagai pandangan ulama Syafi'i dan Imam Muhammad. Baik, di antara hujah, di antara apa yang disebut sebagai pandangan dan juga alasan kenapa boleh tangguh, kita balik pada soal tadi yang kita kata kenapa Nabi pergi tahun 10 Hijrah sedangkan haji turun kefarduannya tahun 9 Hijrah. Okey, sini jawapannya. Baca balik bahasa Arab. Fa in qila, dan jika dikatakan, jika orang tanya, limadza lam yahujja an-nabi sallallahu alaihi wasallam fi at-tasi'ah, pasal apa yang Nabi tak pergi haji pada tahun ke-9? Bukankah tadi kita katakan perintah haji, fardu haji turun tahun 9 Hijrah, tapi Nabi pergi tahun 10 Hijrah. Jadi timbul persoalan, pasal apa Nabi pergi tahun 10 Hijrah? Wa antum taquluna annahu wajibun 'alal fawr. Sedangkan kamu kata mengikut pandangan mereka yang mengatakan bahawasanya haji itu wajib untuk dilakukan dengan segera. Jadi kenapa? Pasal apa kamu kata haji kena segera pergi? Kalau tak pergi gini. Sedangkan Nabi pun tak pergi. Nabi pergi tahun 10, haji turun tahun 9. Okey, ni jawapan dia. Fal jawabu, ada dua jawapan di sini ya. Fal jawab lam yahujja Nabi lam yahujja sallallahu alaihi wasallam li asbab. Maka Nabi tak pergi tahun ke-9 itu kerana beberapa sebab. Pertama, al-awwal kathratul wufud alaihi fi tilka sanah. Terdapat banyaknya delegasi ataupun rombongan-rombongan yang datang tahun itu. Yang mana tahun 9 tu dikenali dengan nama Amul Wufud. Tahun rombongan, tahun delegasi, tahun orang berkunjung ke Madinah. Untuk apa? Untuk nak tahu tentang Islam. Ya, berdasarkan kepada apa yang mereka nampak. Adalah kaitan-kaitan itu kalau kita mengkaji apa yang disebut sebagai sirah an-nabawi, kita melihat kaitan di antara satu peristiwa dengan satu peristiwa yang membawa kepada tahun yang ke-9 ini dinamakan walidha tusamma sanatut tasi'ah amul wufud. Dan kerana itulah dinamakan tahun ke-9 itu sebagai tahun al-wufud. Wufud ni rombongan-rombongan, delegasi-delegasi yang datang ke Madinah. Baik. Wala syakka anna istiqbal al-muslimin alladhina ja'u ila Rasulillah SAW yatafaqahu fi dinihim amrun muhib. Baik, dan tidak disangkalkan lagi bahawasanya menerima kedatangan mereka yang datang kepada Nabi untuk mendalami tentang Islam merupakan urusan yang penting. Jadi Nabi tak pergi kerana apa? Kerana banyak sangat rombongan yang datang nak tahu jadi tentang Islam, nak masuk Islam. Jadi Nabi tak boleh keluar. Nabi tak boleh keluar hingga Nabi menangguhkan haji ke tahun yang ke-10 kerana nak meraihkan mereka yang datang nak masuk Islam. Orang ni datang, orang tu datang, orang ni datang, tak tahu dari mana. Di sekitar Madinah, di luar Madinah. Makanya datang kerana nak tahu tentang Islam. Datang kerana nak masuk Islam. Jadi ketika itu Nabi menangguhkan. Itu sebab dia. Nabi tangguhkan pemergian ke Makkah pada tahun 9 dan Nabi pergi pada tahun yang ke-10. Kenapa? Kerana kewajipan Nabi tadi ialah meraihkan ataupun
menyampaikan sesuatu kepada manusia. Jadi kalau Nabi tak ada masa tu, orang datang, susah. Tak. Jadi ketika tu bila Nabi tengok banyak sangat rombongan yang datang, maka Nabi tangguh. Jadi Nabi tu bukan tak pergi tu saja, tapi ada sebab. Itu sebab apa tak? Sebab yang pertama. Okey, sekali lagi ya. Yang kedua, annahu fi sanati at-tasi'ah min al-mutawaqqa' ay yahujjal musyrikun. Baik. Maka haji ni kita kena faham. Bukan sahaja dilakukan oleh mereka yang beriman, tapi waktu tu kaum musyrikin pun masih melakukan ibadah haji. Jadi ketika mana kalau Nabi pergi pada tahun yang ke-9, ketika mana nanti akan ada kemungkinan dia berlagu dengan haji yang dilakukan oleh golongan musyrik, oleh orang yang tak beriman. Kerana amalan haji ni merupakan di antara ibadah yang mana kita katakan dilakukan oleh orang yang terdahulu. Mana waktu Nabi belum diperintahkan untuk berdakwah pun masyarakat Arab jahiliah dah melakukan ibadah haji tiap-tiap tahun. Ibadah haji ni dah dilakukan, cuma caranya lain lah. Cara tak sama ya. Cuma nak sebut kata ibadah haji ni bukan saja ibadah yang dilakukan oleh muslimin atau mukminin, tapi juga dilakukan oleh musyrikin. Jadi ketika itu kata para ulama, maka fa'arada Nabi an yuakhira min ajli an yatamahhada wajhan lil muslimin faqat. Maka Nabi menangguhkan ibadah haji itu supaya mudah-mudahan nanti bila haji itu dikerjakan, maka dia hanya dikerjakan oleh mereka yang beriman sahaja. Pasal apa? Kerana amalan orang yang melakukan haji di antara orang beriman dengan tak beriman ini dia lain. Ya. Mana kata lain? Di sini فإنه أذن في التاسعة ألا يحج بعد عام المشرك ولا يطوف بالبيت عريانا. Baik, kenapa? Kerana ada kelainan itu. Daripada hadis, Nabi memberikan keizinan untuk pergi haji selepas daripada orang musyrik ni menunaikan ibadah haji. Ya, kenapa? Kerana di antara sebabnya kerana ada kelainan. Wa kana an-nasu fil awwal, dan adalah manusia-manusia yang pergi haji sebelum daripada Islam datang, yatufuna uratal bil bait. Mereka melakukan ibadah tawaf dengan tidak berpakaian. Itu konsep orang dulu. Mereka bila tawaf memang tak ada pakaian. Memang itulah kaedah dia. Bila tawaf saja maka tak ada apa-apa. Tak pakai baju, tak pakai seluar. Melainkan illa man wajada sauban min Quraisy, melainkan mereka yang dapat pakaian daripada kabilah kaum Quraisy, fa innahu yasta'iruhu wa yatufu bihi, dan mereka akan meminjam pakaian tadi daripada maknanya kabilah Quraisy dan bertawaf bersama-sama dengan pakaian itu. Maka amma man kana min ghairi Quraisy, adapun mereka yang tak termasuk dalam kelompok kabilah Quraisy, fala yumkin an yatufu bi thiyabihim, maka mereka tak mungkin akan dapat tawaf dengan memakai pakaian. Maka bal yatufuna auratan, maka mereka akan bertawaf dengan cara tidak berpakaian. Jadi dalam keadaan Nabi tahu dah musyrikin pun akan nanti jadi masuk dalam melaksanakan ibadah haji, nanti akan bercampur ibadah tu antara yang dibuat oleh musyrikin dan antara yang dibuat oleh muslimin. Maka ketika itu Nabi tak pergi, biar dulu, biar dia selesai, nanti tahun depan baru Nabi pergi pula. Tahun depan baru Nabi pergi, supaya mudah-mudahan haji tadi akan terlaksana mengikut asas yang telah pun ditetapkan kepada orang yang beriman. Itu di antara dua sebab. Jadi itu di antara hujah ulama yang mengatakan boleh tangguh, tapi sunatnya pergi cepat, ataupun jangan ditangguhkan. Itu di antara beberapa perkongsian yang pada hari ini sempat untuk kita kongsikan, insya-Allah, sebagai sedikit pencerahan ataupun sedikit maklumat, sebagai persediaan untuk kita melaksanakan ibadah yang mudah-mudahan akan memberikan kebaikan dan juga manfaat kepada kehidupan kita di dunia dan di akhirat, insya-Allah. Jadi insya-Allah nanti kita akan sambung pada minggu yang akan datang, siri kedua, dengan melihat kepada
persoalan ibadah haji. Di antara perkara yang kita bincang ialah persoalan ibadah haji, kemudian waktu haji dan beberapa sifat dan bentuk pelaksanaan ibadah dalam ibadah haji. Maknanya kita tahu dah antaranya tawaf, wukuf dan sebagainya, tapi ni dari segi hukum dia tak sama. Ada yang namanya rukun, ada namanya wajib, ada namanya sunat. Jadi kita kena tahu dulu. Kita kena tahu, walaupun mungkin nanti kita pergi sana ada mutawif, ada pembimbing, tak apalah, tapi jangan serah bulat-bulat pada dia. Pasal apa? Walaupun ada pembimbing, yang dia nak jaga bukan kita seorang, ramai. Jadi mungkin dia boleh layan kita, mungkin dia tak dapat nak layan kita, tapi apa pun kita kena tahu asas tu dulu. Itu yang kita katakan khusus asas haji. Benda asas ni kita kena tahu, semua orang kena tahu, kerana ibadah ni walaupun dibenarkan untuk kita bertaklid, tapi kalau eloknya biarlah kita tahu sendiri. Tahu kata ni apa dia rukun, kalau tak buat apa jadi, ni apa dia wajib, kalau tak buat apa jadi. Jangan pula kita melanggar je, tiba-tiba orang kata tak boleh, kan kepayah. Jadi kalau boleh kita kena tahu dulu apa yang kita kena tahu. Kalau timbul masalah lain, kita boleh rujuk kepada pembimbing ataupun mutawif, insya-Allah. Itulah apa yang sempat untuk kita kongsikan pada hari ini, insya-Allah. Mudah-mudahan dalam 2 jam lebih kurang perkongsian siri pertama ataupun mukadimah khusus asas haji ini dapat kita manfaatkan untuk kita teruskan dalam beberapa siri yang seterusnya. Cuma untuk siri-siri akan datang ni, kalau ada persoalan yang timbul, tak ada masalah kita berbincang. Maknanya dalam keadaan santai je lah. Pasal kadang-kadang kalau kita tunggu habis tu sekarang, dia lupa. Tadi ingat dah. Ujung-ujung lupa langsung habis semua. Jadi kalau ada persoalan, ada perkara yang kita rasa perlu untuk diberikan pencerahan, ataupun perkara yang perlu untuk diberikan penjelasan, tak ada masalah kita kongsikan. Kadang-kadang mungkin apa yang kita rasa nak kongsi tu orang lain pun tak tahu sama. Jangan kita anggap kata kalau kita tanya tu kita tak tahu dah. Kadang-kadang mungkin ada benda-benda yang terlintas di fikiran kita, maka tak apa kita kongsikan dalam keadaan mana kata perbincangan ni kita buat secara santai je lah, walaupun kita namakan kursus tapi tidaklah dalam keadaan formal. Ada soalan kita bangkitkan, ada perkara kita boleh tanya. Namun apapun kita harapkan sepanjang tempoh kita berkongsi ilmu dan berkongsi maklumat berkaitan ibadah haji, maka mudah-mudahan ada yang boleh kita manfaatkan dalam usaha kita untuk mencapai haji yang mabrur insya-Allah. Jadi sama-sama kita tangguh dulu pertemuan pada pagi ini dengan tasbih kafarah dan surah Al-Asr. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan hamidin, hamdan syakirin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazida. Ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma ja'alna minal ladzina yastami'una al-qawl fayattabi'una ahsana. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala azwajihi wa zurriyyatihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al-mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.